Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ustaz, Kak Iza buka majlis dulu ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, 2 minggu lepas kita dah masuk tajuk wasiat. Hari ini Ustaz nak sambung bab hibah ke macam mana? Bukan. InsyaAllah kita sambung Mbak Ibah insyaAllah. Baik, silakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza, Kak Syita dan semua jemaah. Hari ini insya-Allah kita bincang seterusnya masih lagi dalam tajuk muamalat kita, dosa-dosa yang kita kena perbetulkan, ada kesilapan mungkin, ada perkara yang kita terlepas pandang dan fokus kepada isu-isu muamalat. Jadi nota saya dah letak dalam tu, boleh dapat bolehlah insya-Allah disebar-sebarkan. Baik, hari ini kita berbincang satu tajuk yang agak penting juga berkait dengan hibah. Berkait dengan hibah, macam mana cara nak buat hibah, siapa yang nak dihibahkan kan, kemudian apa beza hibah dengan wasiat dan sebagainya, yang sangat banyak yang untuk kita nak detailkan pada hari ini. Dan kemudian kita pergi dulu kepada takrif yang kita secara ringkas kita ambil daripada pandangan antaranya Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi ataupun Syekh Mustafa Al-Bura dan sebagainya dalam kitab mereka. Jadi secara asasnya kita biasa dengar hibah. Dia sebenarnya hibah ni hadiah lah. Okey, hibah ni hadiah. Jadi hadiah tu hadiah rumah, hadiah kereta kan, hadiah kek ke kan, hadiah rantai, barang kemas, beg dan sebagainya. Maka itu asalnya adalah hadiah. Baik, jadi hadiah ni kita istilahkan yang lebih mudah adalah hibah. Maka hibah ni dia lebih besar kan, lebih besar. Adapun hadiah ni biasanya benda-benda kecil lah, benda-benda kecil. Jadi kita tengok kat sini, biasanya hibah menurut istilah fiqh bermaksud pemberian hak milik lah kepada seseorang tanpa balasan. Iwad ni balasan, tanpa apa-apa balasan, maksudnya bagi tu ikhlas lah, hibah lah. Bukan saya bagi hibah kat awak, lepas tu awak jual kat saya. Contoh jual apa, saya bagi awak hibah awak telefon, awak jual kat saya motor. Itu tak dipanggil hibah lah, sebab dia ada dia punya imbalan dia balik. Okey, jadi sewaktu hidupnya dah meninggal tak dia buat hibah lah. Bila meninggal dia faraid terus. Bila meninggal dia jadi faraid, maksudnya harta tu dia tak ada hibah dah, maka dia terus jadi harta pusaka. Okey, hibah, hadiah dan sedekah mempunyai makna yang hampir sama. Okey, dalam fiqh manhaji menyatakan bahawa hibah merupakan satu kontrak perjanjian akad bertujuan kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian tu, bukan gentian, gantian ketika masih hidup dan ia dilakukan secara sukarela. Okey, jadi kita dapat ringkaskan, mudahkan. Maksudnya hibah ni dia lebih kurang hadiah, lebih kurang sedekah ataupun infak dan sebagainya. Yang kita mengharapkan adalah ganjaran lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ini hibah itu dia lebih kepada kita punya proses ataupun kita punya tindakan sebelum mana kita meninggal dunia, dan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so ini secara ringkas. Maka hibah tu senangnya hadiah, kita bagikan kepada orang, tujuan untuk kita dapatkan pahala. Okey, kemudian kita tengok kepada dalil hibah tu sendiri daripada Quran dan juga hadis, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa in tibna lakum an syai'in min au fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Baik, yang mana maksudnya ialah
Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunalah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Okey, ini ayat ini dia cerita tentang mas kahwin. Yang mana mas kahwin ni kita kata yang wajib lah. Contoh kalau di Selangor 300 kan. Contoh kalau di Pahang RM22 RM50. Contoh gitulah. Jadi mas kahwin tu isteri kata tak apa bang, bagi 100.5 je. Kan potong dua. 300 bagi 100.5. Jadi 100.5 tu abang ambil lah. Tengok abang ni pun tengok tak berapa nak ni juga kan. Kewangan apa semua tak apa kukuh, ambil ke diskaun lagi. Mas kahwin pun diskaun kan. Jadi sebenarnya boleh. Okay, diskaun mas kahwin tu ataupun bagi mas kahwin yang apa kita kata separuh ke dan sebagainya, maka ia dibenarkan dalam agama kita. Maka Allah kata maka makanlah, maksudnya gunalah, maksudnya wahai suami-suami, pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lah lagi baik kesudahannya. Okey, patutnya dia jadi hak isteri lah kerana ia mas kahwin. Tetapi daripada ayat ini kita dapat tahu jika isteri nak bagi pada suami ataupun diskaun ataupun tak ada mas kahwin langsung, contohnya ni dia panggil nikah misyar, nikah yang apa dipermudahkan. Maksudnya isteri menggugurkan sebahagian hak tanggungjawab yang patutnya diberikan oleh suami. Isteri kata tak payah, tapi bukan paksaan, ini memang dengan rela hatilah si isteri. Jadi itu sebahagian daripada dalil daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa dia adalah hadiah. Maksudnya hadiah separuh ke daripada mas kahwin itu yang diberikan kepada suami, dan suami tidak wajib untuk membayar mas kahwin pada yang telah diberikan diskaun oleh isteri tadi. Itulah secara mudahnya kita boleh tengok pada ayat ini. Okey, kemudian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini bukan dalam Sahih Bukhari tapi dalam Adab Mufrad. Adabul Mufrad. Dia juga hadis sahih lah. Okey, cumanya yang dalam Sahih Bukhari itu semua hadis sahih. Yang dalam Adab Mufrad ni Imam Bukhari kumpulkan tentang adab-adab seorang individu, seorang muslim, tetapi hadis dia bercampur-campur lah. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan juga kebanyakannya sahih lah, banyaknya sahih. Tapi yang Sahih Bukhari itu semua sahih. Jadi Imam Bukhari ada kitab lain selain daripada Sahih Al-Bukhari. Baik, apa dia? Kata Nabi SAW, tahadu wa tahabu. Saling memberilah kalian dan saya kalian saling mencintai ataupun saling kasih mengasihi. Kan dia biasanya isu ini ialah melibatkan orang-orang yang tidak mendapat harta pusaka, kan, ataupun orang yang tidak bukan daripada ahli waris, kan, ada anak angkat ke nak bagi hibah dekat masjid ke, dia seakan wasiat tapi dia banyak beza dengan wasiat. Jadi kita detailkan apa beza hibah dengan wasiat. Cuma kita kata hibah ni dia lebih umum. Okey, dia lebih umum kepada siapa, berapa banyak, kan, kemudian juga jenis-jenis dia dan sebagainya. Dia lebih banyak dia punya kaedah penggunaannya di dalam hukum hakam selain daripada wasiat dan juga harta pusaka. Okey, jadi ini dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang dalil pensyariatan berkait dengan hibah dan juga hadis yang kita sebutkan tadi. Okey, kemudian 3, dalil daripada ijma' para ulama. Ijma' ni maksudnya semua sepakat. Okay. Kadang-kadang saya nak kena betulkan sikit, ada orang suka dia sebut ijma'. Dia kata ini ijma' ulama, kita tak boleh langgar, contohnya kan. Kita kena faham, ijma' ni ada macam-macam jenis. Okay. Ada ijma' ni, ijma' kesepakatan semua para ulama. Daripada zaman dulu sampai sekarang, sampai kiamat, semua sepakat. Semua sepakat. Okay. Itu satu. Ada jenis ijma' pula. Ijma' ni adalah kesepakatan 4 mazhab saja. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi itu dipanggil ijma' 4 mazhab lah. Ada ijma' tu ijma' mazhab Syafi'i saja. So ini telah ijma' mazhab Syafi'i menyatakan bahawa contohnya bagi wanita yang menyentuh suaminya ataupun ajnabi secara sengaja, maka batal wuduk lah. Kan? Jadi kita kata itu sepakat mazhab Syafi'i, ijma' mazhab Syafi'i. Tapi tak boleh kita kata ini ijma' semua para ulama. Jadi sebab tu ustaz-ustaz ke, maksudnya asatidzah, bila nak nukilkan maksud ijma' tu, dia kena betul-betul faham ijma' ni ijma' ulama' mana? Ijma' semua ulama' ke? Ijma' 4 mazhab ke? Ijma' mazhab Syafi'i ke? Ijma' Khulafa' Ar-Rasyidin 4 yang tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ke? Ijma' Ahlul Bait ke? Kan, ijma' keluarga Nabi ke? Itu semua perlu kita jelaskan. Jadi di sini maksud ijma' kat sini semua para ulama. Okey, semua para ulama. Imam mazhab ke, Imam Malik ke, kemudian Imam Thawri ke, semua imam ulama menyatakan bahawa sebarang bentuk hibah adalah disunatkan.
Hadiah itu disunatkan. Namun ia akan berubah menjadi haram sekiranya tujuan hibah itu kerana kemaksiatan atau membantu kezaliman serta bertujuan untuk rasuah. Nanti kita tengok apa beza hibah dengan rasuah, apa beza hadiah dengan rasuah. Kan hari ni orang tukar sikit dia punya tu, kan, terus daripada rasuah jadi hadiah. Tukar dia punya perkataan, tukar dia punya kalimat, terus jadi halal. Adakah begitu? Nanti kita akan detailkan. Okey, begitu juga hibah akan menjadi makruh sekiranya bertujuan untuk riak dan juga sombong. Ini dinukilkan dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 55 jilid kitab ni. 55 jilid, kitab yang paling banyak dia punya jilid saya pernah tengok atas muka bumi ni. Ada lagi selain pada ni. Tapi saya pernah ni lah. Okey. Kemudian seterusnya kita nak tengok ni penting, okey. Perbezaan wasiat dengan hibah. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok sudut perbezaan dia. Serahan wasiat setelah meninggal dunia, manakala hibah boleh sebelum meninggal. Okey, maksudnya kita bagi hadiah ataupun katalah contoh kita nak bagi duit, kan? Jadi kalau kita wasiatkan, bila kita wasiat, dia tak boleh berlaku melainkan setelah kita meninggal dunia. Maksudnya serahan duit yang kita wasiatkan, katalah contoh sekolah tahfiz RM 3,000. Maka 3,000 tu kita serahkan akan diserah oleh penjaga ataupun pemegang amanah selepas mana kita meninggal dunia. Itu yang dipanggil sebagai wasiat. Adapun kalau hibah boleh berlaku sebelum meninggal dunia. Contohnya kita kata saya ada kitab, contohnya ni saya hibah, saya hadiahkan pada siapa-siapa, contohnya lah kan, ataupun saya ada apa kita kata barang-barang bernilai contohnya yang bermanfaat, maka saya kata saya hibahkan, boleh bagi terus. Boleh bagi terus, boleh serah terus. Itu beza di antara wasiat dengan hibah yang pertama. Okey, yang kedua, dari sudut perbezaan juga ialah jumlah wasiat 1/3 saja, hibah terpulang. Okey, hibah terpulang. Sebab kenapa jumlah wasiat 1/3 saja? Sebab wasiat ini diserahkan selepas kita meninggal dunia. Lepas kita meninggal dunia, maka kita ada ahli waris. Maka ahli waris itu 2/3-nya berhak menerima harta pusaka. Itu wasiat. Okey, itu wasiat. Adapun hibah, kalau kita ni, sebab tu harta kita, kita masih hidup. Jadi kalau kita nak serahkan, contohnya kita kata kita nak bagi kepada anak kita contohnya, kan kita nak bagi kepada orang luar contohnya, kita boleh serahkan. Terpulang 50% ke, 30% ke, 40% ke, ataupun sehingga 100% kita nak serahkan. Contohnya gini, kita kata contohnya kita ni bujang. Contohlah, ataupun berkahwin tapi tak ada anak. Kan yang ada nanti akan dapat harta pusaka isteri lah. Maka saya pun buat hibah, maka saya hibahkan semua harta saya kepada isteri saya. Terus buat dokumen, buat apa semua dan sebagainya. Maka kalau saya meninggal dunia, maka semua harta tu automatik akan berpindah kepada isteri saya. Harta pusaka tu isteri akan dapat, katalah contohnya, dapat 1/4. Jadi balance lagi berapa? Ada 3/4. Maka 3/4 daripada harta saya tu saya hibahkan kepada isteri saya. Okey, tak ada masalah. Sebab sebelum saya meninggal dunia. Kalau saya dah meninggal dunia dan saya buat wasiat, maka tak boleh lebih daripada 1/3. Jadi itu kelebihan hibah lah. Dia punya jumlah lebih banyak, kepada siapa yang kita nak bagi tu terpulang, tidak jadi masalah. Okey, yang ketiga, hibah tidak sah kepada safih, wasiat sebaliknya. Okey, safih ni maksudnya ialah orang yang tak boleh menguruskan harta. Kan contohnya dia ni apa kita kata, kita hibahkan kepada anak kita ni OKU contohnya lah. Kalau ada anak OKU kita hibahkan. Jadi kita hibahkan dekat dia tu, dia tak boleh kita hibahkan terus kepada dia. Tapi kalau kita hibahkan tu ialah kita hibah pada dia dengan syarat contohnya suami jaga ataupun pemegang amanah yang jaga harta hibah tu. Yang tu boleh. Okey, yang tu dibenarkan. Tapi kalau kita hibah terus direct kat dia tak boleh, sebab dia adalah orang yang tak boleh menguruskan harta. Okey, adapun wasiat sebaliknya, sebab wasiat lebih umum. Kerana wasiat ni kita wasiat duit pada dia, wasiat harta pada dia, tapi ada orang yang jaga. Kan ada orang yang jaga. Maksudnya dia lebih kurang, cuma kita kata secara terus nak bagi direct pada dia, maka biasanya wasiat lah. Sebab wasiat ni, bila sebut kita buat wasiat, kita kena letak bahawa ada orang yang pegang amanah tu. Maka orang yang pegang amanah tu lah akan uruskan anak kita OKU ke apa, yang pengurusan dia punya harta dan sebagainya. Tapi kalau kita hibah, maka hibah ni belum tentu, sebab hibah boleh buat terus je. Contohnya kita kata ni saya hibahkan 1,000 kepada anak. Jadi terus bagi kepada yang tak boleh menguruskan harta tu tak dibenarkan kalau dia menggunakan instrumen ataupun perkataan hibah. Tapi kalau wasiat, maka sudah tentu ada orang yang menjaga dan akan diserahkan
kepada orang yang mana bila mana kita telah meninggal dunia nanti. Okey, itu contohnya. Okey, tapi kalau kita hibah tu, kita hibah tapi kita lantik juga pemegang amanah, pun boleh juga. Kan cuma nak bagi terus direct tu yang berbeza. Bagi terus direct maksudnya wasiat terus direct kat dia selepas meninggal dunia ada orang yang jaga, tapi kalau hibah tak boleh terus bagi direct. Okey. Kemudian seterusnya, hibah boleh kepada ahli waris, wasiat sebaliknya. Okey. So kita nak hibah ni, contoh kita kata kita ada harta. Jadi kita nak hibahkan, hibah ni kena letak awal-awal ni. Hibah ni sebelum meninggal dunia. Kan sebelum meninggal dunia ni kita nak hibahkan kepada anak kita. Kan? Jadi kita hibahkan apa? Contohnya rumah, kan katalah contohnya anak kita ada 5 orang. Kita ada rezeki lebih sikit, ada rumah, beberapa rumah lah dekat Kedah ada satu, kat ni ada satu, kan contohlah. Okey, kita pun mungkin buat pelaburan hartanah ke apa. Jadi kita pun bila dah plan tak nak jual lah, ada yang tak nak jual nanti kita hibahkan kepada anak-anak kita. Boleh? Yang kerja dekat Kedah tu Along. Along ambil rumah kat Kedah. Kerja Angah kerja Selangor ambil rumah kat Selangor. Kan? Yang ni kerja kat Kelantan ambil rumah kat ni. Jadi dihibahkan semua begitu. Maka dalam keadaan seperti itu dia adalah dibenarkan. Cuma mazhab Syafi'i memandang bahawa lebih baik hibah itu sama rata lah. Kan sama rata. Dia tidak ada contoh rumah kat Kedah tu 100,000. Bagi Along yang dekat Selangor ni 1.5 juta. Itu tak berapa cantik di sisi mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya kalau nak bagi nilai itu adalah lebih-lebih kurang. Hak tu 500,000 ni 400,000 setengah, hak tu 400,000. Jadi yang itu kalau mazhab Syafi'i lebih baiknya seakan-akan berlaku keadilan dekat situ lah. Okey, berlaku adil dekat situ. Okey, jadi wasiat tak boleh kepada ahli waris. Sebab 1/3 wasiat, 2/3 dah ada harta pusaka untuk ahli waris. Jadi kalau kita nak bagi ke masjid, kan kita dah bincang sebelum ni, anak susuan, anak angkat, kan sekolah tahfiz dan sebagainya, itu wasiat. Yang tu kita nak bagi wasiat. Okey, ataupun contoh kita buat macam ni. Katalah contoh 1/3 kita wasiat, kan? Okey. Kemudian 1/3, 2/3 kita hibah. Kan? Contohnya yang wasiat tu kepada bukan ahli waris, contohlah sekolah apa semua tadi, tapi ada balance kan? Maksudnya 1/3 kita wasiat, 2/3. 2/3 tu kita bagi sama rata dengan hibah. Hibah maksudnya, hibah ialah apa sewaktu kita hidup dan kemudian nanti dia akan transfer lah dia nama. Dia boleh sebenarnya sama ada direct terus. Katalah contoh kita hibah rumah ni terus tukar nama. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita hibah tetapi dia punya tukar nama tu selepas mana dah tukar nama pun semua, tapi penyerahan itu bila mana kita telah meninggal dunia. Kan pun boleh juga. Cuma kita nak kata dia kalau hibah tak ada keterbatasan ahli waris ataupun tidak, tapi kalau wasiat dia bukan untuk ahli waris. Okey, 2/3 untuk ahli waris, 1/3 untuk wasiat selain daripada ahli waris. Inilah beberapa perbezaan penting di antara wasiat dengan hibah yang perlu kita faham, yang perlu kita jelas. Okey. Kemudian yang keseterusnya kita tengok kepada rukun hibah. Dia macam solat lah. Kan dia macam solat, macam puasa, macam zakat, macam haji. So dia ada dia punya rukun dia. Tak cukup rukun dia, maka tak sahlah hibah tu. Okey. So kita pergi rukun, dia ada 4 rukun. Yang pertama adalah pemberi. Dia panggil al-wahib. Okey, al-wahib bukan Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Ni al-wahib ni itu pun bagus juga kan, sebab tu kalau tonton tengok kan, sebab tu satu hari tu siapa? Piramli kan, dia mimpi jumpa Sulaiman Akalakan kan, yang mana ayah dia kata Sidik Sagaraga apa tak nama ayah dia kan. Dia kata dia mimpi tu dia kata apa? Dia kata kamu pergi jumpa dengan Sulaiman Akalakan. Kan dia pun pergi jumpa, rupanya dia ada lagi harta luar negara apa semua kan. Itu maksudnya ayah dia tu pandai. Ayah dia buat wasiat dah dekat Abdul Wahab. Sebab dia tengok bukan wasiat, maksudnya hibah. Dia buat hibah dekat Abdul Wahab. Sebab dia tengok abang dia ni tak berapa center dia punya pemikiran dia kan. Jadi dia apa Sidik Sagaraga pun dia buat dia punya hibah dan kemudian dia bagikan kepada anak dia. Itu konsep hibah tu. Piramli ajar kita macam mana rupanya boleh berlaku hibah kepada ahli waris. Kalau wasiat tak boleh. Dia sebenarnya adalah hibah. Maka hibah harta luar negara, strem kuda-kuda, tanah, harta-harta Asmi Ular Raja kan dan sebagainya. Asmi Ular Raja nama dia kan. Jadi kita kata semua itu termasuk daripada instrumen yang hibah sebenarnya yang dibenarkan daripada sudut syarak. Okey, so maksudnya pemberinya kita kata siapa? Asmi Ular Raja lah. Okey. Dia punya penerima nanti anak dia dan sebagainya. Okey. So pemberi dalam hibah disyaratkan al-wahid berapa syarat? Al-wahid ni pemberilah, pemberi hibah tu. Pertama, seorang yang merdeka bukan hamba.
Ini kita kata tak ada syarat pada zaman sekarang ni. Cuma para ulama fiqh tetap letakkan dia sebagai satu syarat yang diterima daripada surut umumnya, maka diletakkan. Macam kita kata contohlah, kenapa kafarah tu, bayar kafarah, katalah contoh bersama dengan suami pada siang bulan Ramadan kan, maka kafarah dia ialah bebaskan hamba. Kan, tetap kekal benda tu membebaskan hamba. Ataupun kata kafarah sumpah, maka dia punya kafarah dia punya denda dia tu kena bebaskan hamba. Sedangkan hamba dah tak ada. Tapi itulah syariat Islam nak menunjukkan betapa menghargai hamba tu, maka Islam itu perlu membebaskan semua hamba-hamba yang ada, dan ini berlaku sampai bila-bila pun menunjukkan benda tu dah tak ada dah, tapi tetap kekal sebagai hukum kerana merujuk kepada betapa Islam ini nak membebaskan hamba, membebaskan manusia daripada belenggu hamba dan sebagainya. Okey, yang kedua, tidak kurang akal ataupun gila. Kan, sebab nanti kalau dia kurang akal, dia gila, dia hibah, saya hibahkan. Dia pun tak tahu dihibahkan kat siapa. Berapa jumlah dia. Dia sebut hibah je. Saya hadiahkan ini kepada sekian-sekian. Kan? Silap-silap orang yang dihibahkan tu tak betul. Saya hibahkan harta saya kepada kucing. Kan problem tu. Contoh kan. Saya hibahkan harta ni kepada orang tu lah. Siapa orang tu? Saya pun tak tahu. Tapi saya hibah. Jadi maksudnya orang yang nak memberi ni dia kena akal dia sejahtera lah. Dia sihat ataupun dia tidak gila lah. Itu maksudnya. Okey, yang ketiga, pemberi telah mencapai usia baligh. Sebab pertimbangan di antara budak-budak dengan orang dewasa ni berbeza. Maka budak-budak ni dia bagi sebab dia bergurau. Dia bagi tu sebab dia ingat macam bagi coklat. Contoh kan, macam bagi gula-gula contohnya. Maka sebab tu memerlukan kepada usia baligh dan juga berakal. Kalau tak baligh maka tak sah lah dia punya hibah tu. Tapi kalau selepas dia baligh, umur dia 17 ke 18 ke dan seterusnya lah, maka dia adalah sah. Okey. Yang keempat, syarat dia, pemberi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan, diberikan dan tidak perlu persetujuan orang lain. Okay. Kita ada harta, rumah ke apa atas nama kita, nanti kita bincang. Rumah yang masih dalam financing, yang kita duk bayar bulan-bulan, boleh tak hibah? Okay. Nanti kita bincang lah. Okay. Cuma kita nak kata, pemberi adalah pemilik sah. Contoh kita beli kereta. Kereta masih bayar bulan-bulan, kemudian kita nak hibahkan, contohnya lah. Kan? Jadi macam mana perbincangan dia? Ataupun kita beli apa-apalah kan, yang masih mungkin berbayar ke apa, macam mana cara dia? Okay, cumanya pemberi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan. Bukan dihibahkan barang orang lain, bukan dihibahkan barang apa yang tak jelas dan sebagainya. Dan kemudian dia tak perlu kepada persetujuan orang lain. Kalau dia milik dia nak tanya mak saya dululah, ni memang harta saya, tapi saya tanya mak saya dulu. Boleh atau tak? Itu tak perlu kan? Ataupun contohnya saya nak bagi hibah kat siapa-siapa, saya nak tanya anak-anak saya, kumpul dua anak-anak saya, boleh tak bagi hibah, tanya semua pendapat? Tak perlu. Kerana harta tu asalnya milik kita. Okey, asalnya milik kita, nama kita, maka terpulang pada kita nak hibah kepada anak-anak kita ke, kepada selain daripada anak-anak kita, dia atas budi bicara, kasih sayang, atas untuk mendapatkan redha, manfaat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksud sebenar daripada tujuan hibah. Okey, so milik dia, bukan milik orang lain. Okey, so ini rukun hibah yang pertama, pemberi. Okey, yang kedua, penerima hibah. Okey, penerima pemberian lah, al-mauhub lah dipanggil, penerima pemberian ataupun hibah, tidak terdapat pensyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah boleh diberikan kepada sesiapa pun dengan beberapa penjelasan seperti berikut. Apabila hibah, ni kita cakap dah tadi kan, apabila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akalnya, maka mesti diserahkan kepada wali atau pemegang amanah yang sah. Okey, wali ni maksudnya mungkinlah pak saudara dia ke apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita tak berapa nak iyalah, kadang-kadang ada orang ragu-ragu dan sebagainya, maka dia boleh melantiklah, melantik pemegang amanah untuk menyerahkan hibah. Dia sama je ni. Maksudnya jadi kita buat wasiat. Kita wasiat pun ada, harta-harta yang kita senaraikan list semua tu ada, akaun apa ke, BSP lah, ASB, semua letak dalam satu dokumen tu, dan di bawah tu ada juga dokumen hibah. Okay, ada juga dokumen hibah. Kita nak hibah lah 10% harta kita ni kepada siapa kan, contoh. Wasiat tak boleh lebih 1/3. Maka kita mungkin tak nak buat wasiat, kita buat hibah contohnya. Ataupun kita buat wasiat 1/3, lebih tu kita hibah. Terpulang. Tidak jadi masalah dalam isu berkait dengan perkara ini. Cumanya berlaku isu bila anak tu baru, contoh anak masih kecil kan. Jadi payahlah nak terus serah kepada anak tu. Jadi kita ada pemegang amanah. Pemegang amanah ni biasanya dia ada hubung kaitlah dengan mahkamah syariah,
okey, dia memang peguam dan sebagainya, yang memang dilantik khusus, maka iaitu yang lebih memudahkan, tak ada siapa-siapa boleh ganggu kita lah bila mana isu berkait dengan hibah yang kita nak hibahkan ni. Okey, kemudian seterusnya, ni yang keempat sepatutnya. Sekejap. Betul lah. Yang ketiga, sirah. Okey, sirah ni maksudnya ialah kita punya lafaz lah, ijab dan qabul kita untuk menyatakan kita tu hibah. Kan? Sebab tu hari ni sangat penting untuk dokumen. Saya baca dulu. Menurut para ulama fiqh ada dua jenis, iaitu sirah perkataan lafaz yang dinamakan ijab dan qabul, dan sirah perbuatan seperti penyerahan tanpa ada ijab dan qabul. Kan? Contohnya, ni ambil lah ni. Ambil lah. Kan? Contohnya beli satu set pinggan mangkuk ke, bagi. Ambil lah ni, saya bagi. Contohnya. Tak ada sebut hibah, tak sebut apa. Maka bagi tu serah tu, kira hibah lah tu. Okay, itu satu. Ataupun memang ada jelas, ni saya hibah dekat awak lah ni, set pinggan mangkuk mahal ni, contohnya. Ataupun set termomik ni, ambil lah. Contoh itulah kan. Jadi, boleh, tak ada masalah untuk kita serahkan itu, dan melalui ijab, lafaz, serah terima, okeylah saya terima macam tu, terima kasih lah, contohnya kan. Ataupun kita kata, awak bagi saya, bagi. Okeylah, contoh gitu je kan. Jadi boleh berlaku dengan perkataan, boleh berlaku dengan penyerahan. Tapi biasanya, kalau dia melibatkan perkara yang kita, nanti kita bincang, dia ada hibah mutlak, ada hibah bersyarat, ada hibah amanah. Okey, apa bezanya? Kejap lagi kita akan detailkan lah. Okey, namun dengan tulisan itu lebih baik, dengan dokumen itu lebih baik. Okey, dengan ada hitam putih itu lebih baik. Sebab zaman sekarang ni, tuan-tuan, perempuan, semua benda kena ada dokumen. Semua benda kena ada hitam putih. Maka sebab tu kalau kita nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, biar ada hitam putih lah. Biar ada hitam putih kan. Paling-paling kurang kita tulis ke, ataupun paling-paling kurang kita nak hire mana-mana badan-badan berautoriti ke, amanah raya ke dan sebagainya, terpulang. Okay, tidak jadi masalah. Cuma paling pentingnya tulisan itu mengelakkan daripada pertelingkahan ataupun pengingkaran daripada mana-mana pihak. Kan, supaya mudah kita punya urusan. Kita dekat bawah lah, bawah tanah lah, maksudnya kat kubur lah kan. Jadi yang kita wasiatkan itu, yang kita lantik sebagai pemegang amanah tu, adalah yang uruskan. Hibah apa semua tu, kita tak payah nak pening-pening kepala, ataupun memang tak pening kepala lah, kita kat bawah lah kan. Cuma kita kata maksudnya ialah diuruskan dengan cara yang paling terbaik. Okay. Kemudian mesti qabat, diserahkan. Okay. Diserahkan. Okay. Diserahkan ni maksudnya ialah kita jangan cakap je, saya nak bagi awak, ingat nak bagi awak ni. Itulah sebab kadang-kadang dia punya penyerahan itulah bukti sebenar-benar hibah tu betul berlaku. Penyerahan ni boleh jadi macam-macam. Kalau rumah mungkin dengan kunci, ataupun tukar nama lah. Kan ada borang-borang dia dan sebagainya. Ataupun kalau kenderaan ke, kalau contohnya amanah ke, ataupun apa-apalah, maksudnya hibah yang melibatkan instrumen-instrumen keuangan, ASB ke, unit trust ke, apa ke, maka semua tu perlu berlaku betul-betul jelas penyerahannya. Ataupun kita kata dia punya pemilikan dia, supaya tidak berlaku daripada sudut dia tergantung. Okey, dia tergantung. Kalau tergantung tu dia problem lah. Sebab tu banyak kes hibah ni dicabar di mahkamah. Kan, dicabar di mahkamah, dan kemudian bila dicabar tu hibah tu tak jelas. Penyerahannya tak berapa nak nampak clear. Maka sebenarnya silap-silap dia boleh jadi tuntutan harta pusaka. Hibah tu terbatal. Okey, dengan sebab tak jelas berapa isu yang kita sebutkan ni. Okay, sebab tu hibah ni memang dia punya ijab qabul ni memang kena jaga. Penyerahan itu pun dia punya kaedah dia pun kena jelas. Kalau tak nanti dia cabar, maka kita tak lepas kita punya hibah tu, dan akhirnya dia bagikan secara silap-silap harta pusaka, tak ada masalah lah, sebab tu mungkin dapat kepada ahli waris kita. Tapinya ialah silap-silap lagi ada orang lain pula dah yang mendakwa begitu begini dan sebagainya. Itu yang bukan ahli waris. Itu pun penting. Kan, itu pun penting. Okey, yang keempat, barang yang dihibahkan, benda yang dihibahkan, al-mawhub dipanggil. Di antara syarat-syarat berkenaan dengan harta yang dihibahkan adalah, pertama, barangnya jelas ada pada waktu dihibahkan. Okey, barangnya jelas ada pada waktu dihibahkan. Jadi kalau kita tengok ni maksudnya ialah, kata contoh, saya nak hibahkan rumah. Mana rumahnya? Itulah rumah tu saya tengok-tengok baru jumpa lot dia lah. Lot dia tu baru dia punya nak beli tanah dia kan. Jadi tak jelas lah. Maksudnya kat situ hibah ni dia kena benda tu dah nampak jelas. Kan benda tu dah dalam proses. Benda tu betul-betul akan wujud. Itu maksud dia. Maksudnya benda-benda yang tak jelas lagi ni, maka dia tidak boleh dihibahkan. Okey, contoh lain kita kata
kita nak hibahkan dividen. Kan dividen lah. Berapa dividen? Itulah saya akaun pun tak buka lagi. Contoh kan. Jadi kita kata nak bagi dividen tu nak hibah pada orang. Tak boleh lah. Kan dia punya keuntungan tu. Jadi kita kata mesti jelas benda tu dah ada, barulah hibah tu boleh dikategorikan sebagai sah. Okey, itu pendapat majoriti ulama lah. Okey, yang kedua, barang yang dihibahkan boleh diserah, diterima dan memberikan manfaat. Okey, ni pun sama juga. Contoh saya hibahkan awak apa dia? Tu burung kat atas tu, awak ambil lah. Contoh kan. Ataupun saya hibahkan awak tu ikan apa contohnya, ikan apa tu, ikan mahal tu, tamalian ke apalah, ikan-ikan yang mahal kan. Saya hibahkan kepada awak. Habis tu mana dia? Oh, saya tak tangkap lagi. Nantilah saya tangkap nanti kan. Tahu bila nak pergi tangkap, entah dapat entah tidak. Jadi benda-benda yang tak pasti, benda-benda yang belum tentu dapat dan juga tak memberikan manfaat, ataupun benda-benda tu adalah benda yang haram lah. Okey, benda yang beri manfaat ni masuk benda-benda yang haram. Contohnya apa? Ni saya ada buka akaun pelaburan tak patuh syariah ni kan, tak halal lah. Jadi saya pun dah nak berhenti. Jadi saya hibahlah pada awak contohnya kan. Okey, tak boleh lah. Kan kerana dia bukan benda yang halal. Jadi hibah benda yang halal, hibah ni adalah boleh diserah terima dan bukan angan-angan, bukan benda yang akan datang. Okey, itu maksud dia. Yang seterusnya, yang ketiga, benda yang dihibahkan adalah milik orang yang memberi hibah. Macam disebutkan tadilah, maksudnya milik dia sendiri, milik orang yang nak memberikan hibah, bukan milik orang lain. Okey, contohnya kita kata saya ada benda nak hibahkan awak, apa dia tu? Kereta jiran saya tu dah tersadai, saya ingat 2 tahun dah buah pokok tu contohnya. Jadi saya hibah kat awak ambil lah. Dia pun rasanya macam tak nak dia tu. Tak boleh. Dia kena tanya betul-betul. Tanya pemilik asal dia macam mana ni, apa semua ni dan sebagainya. Baru boleh kita hibahkan. Kan? Sebab kalau curi kan nampak tak cantik kan. Kita guna hibah lah. Jadi tak boleh. Maksudnya betul-betul ditanya, minta izin, memang betul-betul nak ambil lah. Tuan rumah kata, angkutlah kereta tu. Menyemak dia kat situ nak lalu pun susah. Ambil contoh lah gitulah. Okay. So, dia dibenarkan. Okay. Dengan izin, seperti mana kita sebutkan tadi. Okey, kemudian seterusnya, sorry, minta maaf lah, saya nak kena laju sikit sebab ni cuma fiqh saja, perbincangan fiqh sikit-sikit je. Tapi nanti kita nak pergi kepada yang betul-betul praktikal semasa. Okey, hibah macam-macam lah, hibah tambah haji macam mana, hibah KBSP, tu semua nanti kita nak detail, kita nak bincangkan. Okey, berapa jumlah hibah dibenarkan? Okey, hukum syarak memberi kebebasan kepada pemilik harta untuk melakukan pemberian tanpa terikat dengan kadar tertentu. Bahkan menurut ijma', sepakat semua para ulama adalah harus bagi pemilik harta yang waras fikirannya menghibahkan keseluruhan hartanya. So tak ada 1/4 ke 1/2 keseluruhan harta sebab dia masih hidup. Dia nak bagi hibah. Katalah contoh, saya masih hidup, tapi dia tak center lah kat situ kan. Patut contohnya kita kata, patutnya isteri kita ada, kita bagi kat isteri kita lah, ni tak mau bagi dekat orang Zimbabwe. Jadi tak kena lah kan. Jadi maksud bagi kat isteri lah nak hibah tu. Jadi isteri contohnya, kalau kita ada anak lelaki ke apa, isteri dapat 28. Maka kita kata sudah tentu kalau isteri ni kita hibahkan, mestilah duduk dengan anak-anak kita yang masih kecil tu. Maka kita hibahkan semua pada isteri. Kan, sebab kita masih hidup, kita hibah. Terus tukar nama contohnya. Kan, tak apa saya bayar lagi bulan-bulan apa rumah jangan risau, tapi saya dah hibah pada awak. Apa-apa berlaku kat saya, awak tinggal kat rumah ni, dokumen semua dah ada, tak ada isunya rumah nanti ahli keluarga ke apa nak tuntut dan sebagainya. Kan, jadi itu penting hibah tu. Okey. Jadi boleh semua. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya berlaku adil kepada anak-anak. Ni cerita hibah kalau nak bagi kepada anak-anak. Alung, acik, angah, apa benda semua yang belajar, yang tak belajar lagi, yang dah kerja, ataupun yang masih kecil dan sebagainya. Maka ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Okay? Maksudnya kalau kita nak bagi hibah sama rata dengan anak kita, sebab tu wasiat bukan kepada ahli waris dan tak boleh lebih 1/3. Hibah boleh kepada ahli waris, bagi sama rata pun tidak jadi masalah. Kan? Tapi kalau dia kata ayah wasiatkan nanti kalau ayah meninggal dunia, harta ayah ni dibagikan sama rata. Dia kata ayah wasiatkan. Jadi bila disebut ayah wasiatkan tu dia problem lah. Kerana wasiat tak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau ayah dia kata ayah hibahkan kepada kamu, contohnya, tapi setakat ni biarlah ayah duduk dulu kat rumah ni. Takkan ayah nak duduk bawah jambatan pula. Contohnya kan. Jadi nanti kita bincang, dia dipanggil sebagai hibah bersyarat. Okay, hibah bersyarat. Maksudnya kita syaratkan hibah tu supaya kita nak guna dulu rumah apa semua tu, nanti kita meninggal dunia baru diserah milik kepada sesiapa yang dihibahkan itu.
Okey, boleh macam tu, tidak jadi masalah. Okey. Kemudian seterusnya kita nak pergi kepada apa hukum menarik semula hibah. Ni pun cantik juga. Ada soalan ke? Belum, tak lagi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'idu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing menjilat kembali muntahnya. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, bila kita dah bagi hibah, tak boleh kita tarik balik. Orang Melayu kita panggil apa? Buruk siku. Okay. Jadi sebenarnya tak boleh. Kan daripada sudut asalnya, terutamanya ialah dia bukan melibatkan kita punya ahli keluarga. Kan nanti saya detailkan benda ni. Cumanya kita kata hadis ini menjadi dalil dalam mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama, tak boleh untuk kita menarik semula hibah. Okey, tak boleh untuk kita menarik semula hibah secara umumnya lah. Kita bagi dekat masjid. Kan? Kita pun fikir-fikir balik, pergi dekat masjid, bincang dengan pengurusi. Pengurusi, saya rasa nak tarik balik hibah yang saya bagi kat masjid tu. Yang mana? Alah, yang buat bahagian tandas tu saya bagi 5,000 dulu yang saya hibahkan. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi tak boleh untuk ditarik balik. Maksudnya semua yang kita bagi tu kepada anak angkat, anak susuan apa semua tidak boleh ditarik balik bila dokumen apa semua jelas lah. Okey. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin ay yu'tiya 'atiyatan aw hibatan thumma yarji'a fiha illa al-walida fiha yu'ti waladahu. Baik, tidak halal bagi seorang yang memberi pemberian atau hibah kemudian dia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Okey. Contoh gini, dia bagi pada anak kita, kita hibah. Ni hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban dan sebagainya. Kita bagi. Bila kita bagi tu hibah tu, kita pun tengok anak kita ni lain macam dia buat. Tanah tu dia pergi sodok, dia buat apa semua, lepas tu dia buat sekian-sekian, lepas tu dia buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kan tak sepatutnya lah. Kita kata, tak boleh jadi ni, kita tengok kan. Lain macam. Sebelum dapat ni baik je, tapi dah dapat hibah, lain macam pula jadi dia. Kan contoh kita hibah duit. Kan, dia tengok, banyak duit tu, terkelain anak kita tu. Boleh tak kita tarik balik? Jawapannya berdasarkan hadis ini dan kebanyakan pandangan di kalangan para fuqaha, harus menarik semula hibah yang dilihat macam orang belah perleh, belah apa panggil gelong. Dia macam tak berapa nak tepat, nak betul kan. Maksud pengurusan dia tu, dia membazir, dia apa semua. Ni tak boleh jadi ni, tarik balik contohnya. Maka hukumnya adalah diharuskan. Okey, sama juga pemberian datuk kepada cucunya. Okey, datuk kepada cucunya, tengok cucunya tak, tapi dia alasan yang munasabah lah, betul-betul munasabah. Munasabah, munasrawak. Dua-dua sekali. Maksudnya betul-betul dia punya tarik itu, dia adalah penarikan yang berasas. Kan contohnya dia gunakan ke tempat yang tak elok. Buat apa ni? Apa tanya cucu dia, buat apa ni? Kan cucu dia pun dah agak pandai, trader pula. Dia tengok-tengok melabur dalam forex trading. Contohnya kan. Buat benda haram. Ni Atuk nak tarik balik. Atuk kata tak boleh, Atuk dah bagi dah buruk siku. Tak boleh tak. Dia tak kira buruk siku kalau seorang ayah kepada anak ataupun ibu kepada anak ataupun kepada datuknya. Okey, ni ada pengkhususan. Sebab apa? Sebab nanti mudarat pada dia. Okay, sebab nanti datang mudarat pada dia. Tapi pada orang lain tu kita tak boleh buat apa dah sebab dia bukan di bawah tanggungan kita. Okey, bukan di bawah tanggungan kita. Contohnya kita kata tadi, contohnya apa, kita bagi kat masjid, kita bagi kat solat tahfiz, bagi dekat anak yatim, bagi kat apa yang bukan bawah tanggungan kita. Terutama bukan anak dan juga bukan cucu kita. Maka pada waktu tu tidak boleh ditarik semula. Sebab hadis tu sangat macam kuatlah kan, menyatakan seakan-akan seperti anjing menjilat semula muntahnya, melainkan kepada orang tua. Sebab asalnya kalau kita tengok ada hadis lain yang mana Nabi sebut dalam riwayat Ibn Majah, hadis yang hasan statusnya, anta wa maluka li abika, engkau dan juga harta engkau milik ayah engkau. Kan, engkau dan juga harta engkau milik ayah engkau. Tapi bukanlah senang-senang kita boleh ambil, ni pun kita pernah sebut dulu kan. Bukanlah senang-senang seorang ibu ayah boleh ambil harta tu kan, tetapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya kamu tu tak ada apa sebab ayah dan ibu kamu tu lebih besar berhak ke atas kamu. Kan daripada sudut kita kata kalau anak tu tak bagi, contohnya lah, kita kata tak bagi bantuan ke dan sebagainya, lupa diri kepada mak dan ayah dia, boleh je untuk mak ayah dia untuk ambil harta dia. Kan sebagai ayah, mak ayah pula miskin, tak mampu. Tapi itulah, mak ayah ni memang takkan tergamak untuk ambil harta anak tu. Cuma dari sudut hukum kita bincang, dari sudut perasaan tu cerita lain. Daripada sudut hukum cerita lain. Perasaan memang tak tergamak lah. Tapi daripada sudut hukum sebenarnya boleh. Sebab seakan-akannya mak dan ayah itu adalah milik kita.
Tapi tak boleh lah anak baru beli rumah kata ayah berkenan rumah kamu ni bagi ayah lah kan, sebab engkau dengan harta kau milik ayah. Contohnya. Itu tak boleh. Sebab dia telah pun memudaratkan anak. Anak nak tinggal kat mana? Contohnya kan. Ataupun dia kata contoh elok-elok dah ada rumah apa semua, kata ni ayah rasa dengan mak kamu berkenan kat rumah kamu tu. Kan? Contohnya lah. Kan? Ayah mak rasanya nak duduk dengan kamu lah. Kan? Kemudian lagi duduk kan. Lepas tu jadi macam-macam isu lah pula. Okay? Tapi kita kata asalnya memang itulah hak yang Allah berikan kepada ibu dan ayah, engkau dan juga harta engkau milik ayah engkau. Tapi nak ambil ke nak apa ke, itu juga berdasarkan perasaan dan juga berdasarkan daripada sudut hukum, mudarat dan sebagainya. Okey. Kemudian, jika hibah dipulangkan semula. Okey, ini seperti hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Okey. Contohnya, kita bagi rumah. Bagi kat Along. Along kata, okey, tak ada masalah, anak kita lah. Kan, Angah dapat rumah ni, dapat rumah. Lepas tu, Along kata, ni ayah, Along ada rezeki pula lah, dapat apa sekian-sekian ni, beli rumah baru apa semua, lebih baik, lebih elok, lebih apa semualah. Jadi rumah ni pulang balik pada ayah, hadiah balik pada ayah. Kan, jadi tadi ayah hibah kepada anak, Along. Ni Along pula hibah semula kepada ayah. Dipulangkan semula. Maka harus ambil. Itu kalau mak ayah apatah lagi. Ini contohnya kita bagi kepada anak susuan. Kita bagi kepada anak angkat. Anak angkat kata, okeylah saya terima lah, lepas berapa tahun tu ada rezeki lebih ke apa, kemudian dia kata ayah ambil lah balik rumah ni, ayah angkat dia lah kan, mak angkat dia ambil lah balik rumah ni, maka dipulangkan tu adalah dibenarkan. Berdasarkan hadis ni, ketika Rasulullah SAW mengahwini Ummu Salamah radhiyallahu anha, baginda bersabda kepadanya, hadiahkan kepada pernah menghadiahkan kepada Najasyi berapa aunce minyak kasturi. Aunce ni dia timbangan lah, dia punya berat tu, sukatan tu, dan perhiasan, tapi aku merasakan beliau telah meninggal dunia. Aku juga merasakan hadiah yang aku berikan kepadanya akan dipulangkan. Apabila ia dipulangkan kepada aku, ia akan menjadi hak engkau atau hak kamu semua. Seperti mana datangnya cerita tentang kematian Najasyi, apabila dikembalikan hadiah itu, maka dihadiahkan seluruh kepada isteri baginda Nabi SAW minyak wangi itu, dan diberikan paki selebihnya kepada Ummu Salamah, dan kemudian ia pun mengambillah selebihnya, bukan sebelihnya tu. Okey, selebihnya daripada perhiasan. Maksudnya di sini hadis ni riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih. Maksudnya kalau orang pulang balik pada kita, kita boleh bagi. Tak ada masalah. Cuma minyak wangi ni untuk isteri Nabi kat rumah Nabi lah. Okey, wanita tak boleh pakai minyak wangi kat luar. Ni untuk dalam rumah tangga Nabi SAW lah. Okey, jadi dibenarkan untuk ambil balik hadiah yang mana dipulangkan. Okay, contoh kawan pejabat kita ke, kita bagi dia telefon, kan ada setengah-setengah tu bagi hadiah, lepas tu dia pulang balik dan sebagainya, tidak jadi masalah. Okay, itu dia punya daripada sudut prinsip Islam diharuskan. Okay, kemudian seterusnya kita nak pergi kepada hibah. Okay, jenis hibah. Okay, nanti kita masuk aplikasi semasa tu agak lama sikit lah. Okay, sebab tu saya nak laju sikit yang tu, dan aplikasi semasa tu lebih penting. Okay, so jenis hibah. Pertama, hibah mutlak. Hibah mutlak ni maksudnya ialah kita hibah tu kebiasaannya penyerahan itu berlaku sebelum kematian. Kita hibah je, kan? Kita bagi je. Dan contohnya apa-apa pun yang halal apa semualah dengan syarat-syarat tadi tu, kita hibah. So secara mutlaknya hukumnya adalah harus, dan kemudian penyerahan itu berlaku sebelum kematian. Contoh kita kata kita suami hibahkan kepada isteri rumah. Jomlah kita tukar nama apa semua dan sebagainya kan. Jadi terus hibah, terus tukar nama. Kan? Okay, bila hibah kepada isteri, dah tukar nama, lepas tu berlaku penceraian. Macam mana? Okay. Ini pun kes yang kita kena bincangkan. Okay? Kalau dah berlaku penceraian pada waktu itu, dan telah pun jelas dokumen penyerahan dah tukar nama, maka pada waktu itu dia kekal menjadi milik orang yang dihibahkan. Maka tak ada tuntutan mahkamah ke, tuntutan mahkamah syariah ke, sivil ke apa, tidak ada lagi. Sebab dah ada dokumen apa semua dah jelas tentang hibah dan telah pun tukar nama dan sebagainya, maka tidak ada lagi tuntutan. Itu kalau berlaku kes-kes penceraian lah. Tapi harapnya mudah-mudahan tidak berlaku lah kan, kalau kita hibah suami isteri, suami hibah pada isteri, isteri hibah pada suami, maka pada waktu itu teruslah hidup aman sentosa kan, hidup dengan mawaddah sakinah dan sebagainya. Okey, yang kedua, hibah amanah. Hibah amanah ni dia biasanya berlaku dua keadaan. Pertama, kita serahkan selepas kita meninggal dunia. Kita buat hibah tu contohnya dekat sekian-sekian, kita buat selepas, orang tertentu ke ataupun sekian, anak ke dan sebagainya, maka dia berlaku penyerahan itu selepas kematian. Sebab hibah mutlak
dia segera boleh serah terus. Hibah amanah ni berlaku selepas kematian. Okey, bila berlaku selepas kematian tu, keadaan satu tu kepada orang apa semua yang kita nak serah. Yang kedua, kepada anak-anak yang bawah umur tadi tu. Maka kita buat hibah amanah, maksudnya nanti siapa yang akan menjaganya, siapa yang akan menyerahkan harta tu. Peguam ataupun syarikat ataupun trustee lah, ataupun yang buat wasiat ke, ataupun buat hibah tadi yang kita lantik, maka pada umur tertentu, waktu tertentu, mereka lah yang akan serahkan hibah itu kepada anak kita yang bawah umur yang kita sebutkan tadi. Itu contoh dia. Okey. Hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat. Hibah bersyarat ini diterikat dengan syarat lah. Contohnya kita kata tadi, katalah suami hibah kepada isteri rumah. Dah tukar nama semua dah. Tapi dia letak syarat. Apa dia? Selagi mana suami dia hidup, selagi mana dia hidup, dia nak duduk dululah kat rumah ni. Kan. Jadi syaratnya dia letak macam tu. Ataupun contohnya selagi mana anak kita masih belajar ni, jadi kira syaratnya ialah mungkin contoh dia ada rumah, dia ada rumah lain. Rumah lain tu dia sewakan. Dia dapatlah income bulanan tu. Dia dapatlah sikit kan, bayar rumah, bayar bank dekat bank, kemudian dia mungkin dapat 400-500 lah daripada keuntungan tu. Maka dia pun syaratkan nanti hibahkan sewa rumah ni kepada isteri. Dia pun hibah. Tapi dengan syarat, tunggulah anak kita dah habis belajar nanti, kamu ambil lah semua daripada hasil sewaan tu. Itu hibah bersyarat yang dibenarkan daripada sudut syarak. So tiga-tiga ni, kalau kita pergi MAIS ke, Majlis Agama Islam Selangor, mereka ada pengurusan berkait dengan hibah ni. Ada dokumen dia, ada bayaran, ada fee dia apa semua. Itu kalau MAIS lah. Selain pada tu, kalau kita nak pergi juga Amanah Raya Berhad, kita nak pergi Salihin Trustee Berhad, Wasiat Shop dan seterusnya, mereka memang ada secara patuh syariah ni, yang nama-nama saya sebutkan ni patuh syariah lah, halal lah, yang mana mereka boleh buat hibah ni, sama ada bersyarat ke, mutlak ke, amanah ke dan sebagainya. Okay? Dia boleh buat, kalau kecil-kecil tu kita serah terus lah. Contohnya, mak serahkan kepada kamu, contoh dia buat hibah syarat. Contohnya, kan, mak dia beli peti air satu. Syarat dia ialah, nanti kalau kamu dah berkahwin, anak dara dia lah. Nanti ambillah peti air ni, mak nak beli yang baru. Contoh ni kan, kebetulan ayah kamu dapat bonus. Contoh gitulah. Jadi boleh hibah tu bagi pada anak dia. Peti air tu bagi pada anak dia, dan kemudian nanti dia dikira bersyarat. Sebab apa? Sebab kamu dah berkahwin. Kan contohnya lah, kan kebetulan kamu ni nak berkahwin hujung tahun ni, jadi mak pun baru beli peti ais ni. Kan contohnya kalau kamu kahwin ni, kamu ambil lah tonggai semua ni, angkat sekali. Contoh kan. Itu semua hibah. Habis tu macam mana mak? Mak beli baru tak apa. Dapur semua mak beli baru. Boleh. Itu hibah yang bagus tu kan. Jadi hibah bersyarat apa dia? Syarat dia kamu kahwin. Boleh tak? Boleh. Kita kata itu antara perkara yang dibenarkan daripada sudut syarak. Okey. So kita nak pergi aplikasi semasa. Ni mungkin banyak isu-isu yang sangat kait rapat dengan kita yang kita nak detailkan. Okey, yang pertama, umumnya benarkah hibah boleh kepada non-Muslim atau sebaliknya? Saya selalu dengan non-Muslim, kita dengan IDT, Interaksi Dakwah Tarbiyah, dengan Brother Lim Joy Sun, kita dah ada kelas diploma ataupun kursus pengajian Islam lah. Kita dah ada 5 ke 6 batch lah, dah start 2015 ni macam tu. Sampai sekarang ni, kebanyakan pesertanya adalah mu'alaf. Jadi antara soalan yang dia tanya tentang harta pusaka. Sebab mereka ni tak adalah, bila dah masuk Islam, dia tak boleh mewarisi harta daripada orang kafir. Dan juga orang Muslim yang masuk Islam, contohnya anak ni dia masuk Islam, kemudian dia ada harta semua, dia tak boleh harta pusaka tu bagi kepada mak ayah dia yang belum Islam. Jadi macam mana caranya? Maka saya kata hibah boleh membantu. Kerana semua kebanyakan para ulama mereka berhujah, ini juga fatwa Selangor dan sebagainya, membenarkan hibah boleh kepada Muslim ataupun sebaliknya. Sebab hibah tak terikat. Contoh ginilah, kawan pejabat kita non-Muslim. Musim Hari Raya, musim Tahun Baru Cina. Dia pun bagi hadiah dekat kita apa semua. Kalau tak, kita tak boleh terima hadiah tu. Kan? Tapi sebenarnya boleh. Sebab dia bawah kategori hibah, bawah kategori hadiah, hukumnya harus lagi mana benda tu halal. Kan dia bagi kita royal stock tu, jenama arak, tak boleh lah. Ni saya hadiah kat you. Kan? Tak boleh lah. Kan? Tapi Alhamdulillah, saya tengok isteri saya pun kerja kat sekolah international school Chinese lah. Kan? Jadi Chinese tu dia faham. Maksudnya bila dia nak buat makanan, kan dia orang ni ada hari dia orang raya Cina, makan raya Cina. Raya India, makan raya India, Deepavali. Kan? Yang Melayu. Jadi mereka tahu tak bila raya mereka, makanan tu halal. Mereka pasti.
Kan? Jadi nak bagi tahunya bahawa secara umum itu hadiah lah saling bertukar. Makanan, potluck lah, apa benda semua yang halal. Kan mereka tu kadang-kadang mereka beli kat luar, mereka tak buat pun. Bimbang takut ada sensitivity kepada Muslim, dia belilah nasi lemak ke apa dan sebagainya. Maka itu adalah hibah. Maka boleh non-Muslim ataupun sebaliknya. Terutama bagi isu mu'alaf tadilah. Yang mana dia mu'alaf, dia ada harta dan kemudian mak ayah dia, dia hibahkan kepada mak ayah dia. Itu tidak jadi masalah. Okey, kemudian siapakah golongan yang sepatutnya buat hibah? Ni pun penting. Pertama, orang bujang lah. Yang bujang yang belum berkahwin. Jadi dia pun nak buat hibah, nak buat pahala, nak dapat redha Allah, maka dia buat hibah. Hibah kat mana? Dia contohnya dia buat hibah mutlak. Boleh? Mutlak tu maksud dia serah terus. Ni hibahkan kepada pihak ni ke apa, uruskanlah duit dia ni buat kebajikan, NGO ke, pengurusan masa banjir ke apa dan sebagainya, kan dia hibah. Derma lah, sumbangan lah, hibah lah dipanggil. Itu satu. Yang kedua, dia buat hibah amanah. Contoh dia kata, contohnya dia ni ada anak saudara contohnya. Contohnya dia ni ada kawan dia kan susah senang dengan dia walaupun dia bujang, tapi kawan dia ni susah senang dengan dia kan. Jadi dia pun kata, saya nak hibah sikitlah harta dekat kawan saya ni, buat hibah amanah. Hibah amanah maksudnya apa? Bila dah meninggal dunia barulah diserahkan hibah tu kepada kawan dia tu. Gitulah maksudnya. Okey. Kemudian boleh juga buat hibah bersyarat. Kan hibah bersyarat. Okey. Maksudnya hibah bersyarat kepada orang tertentu dan sebagainya. Okey, itu pertama orang bujang. Yang kedua, orang yang ataupun suami isteri yang tidak ada anak lelaki. Sebab nanti anak perempuan akan dapat bahagiannya, satu bahagian ataupun dia akan dapat asabah seperti mana kita sebutkan tadi, tapi ada balance. Balance tu boleh tak kita hibah juga kepada anak perempuan kita? Boleh? Kan boleh. Okey. Contoh lain pula, contohnya kita kata kita tidak ada waris langsung tak ada anak. Jadi kita nak hibahkan kepada siapa? Okey, pada isteri. Nanti manalah tahu kan kita meninggal dunia ke apa, maka isteri itu terjaminlah duduk apa semua, rumah pun tak adalah berlaku kena jual rumah, kena agih harta pusaka dan sebagainya. Maka sebelum kita meninggal dunia kita hibahkan. Boleh ke tak boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Jadi kita tengok ada orang tertentulah yang mana boleh buat hibah, ataupun orang biasa nak buat hibah pun tidak jadi masalah, tapi lebih kepada golongan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, yang ketiga, beza rasuah dengan hibah. Beza rasuah dengan hibah. Ni ambillah sikit ada hibah ni. Ambil sikit ni ada hadiah ni. Kan bagi dekat penguatkuasa ke, kan contoh bagi dekat orang-orang yang ada kepentingan kan dan sebagainya. Okey, gini je. Apa beza rasuah dengan hibah? Hibah ni kita bagi bukan untuk tujuan apa-apa, untuk mendapatkan manfaat ataupun mudarat daripada orang yang ada berjawatan. Okey, contoh kita bagi dekat bos kita. Kan bagi kat bos kita tu bukan sebab apa? Ikutlah naik gaji, tak naik gaji ke, apa dapat bonus, tak dapat bonus, kita bagi. Kan kita bagi. Kan bagi apa? Coklat contohnya, contoh kan. Jadi tak ada masalah. Okey. Tapi bila kita bagi tu, sebab kita nak kan naik pangkat bos. Fahamlah bos. Oh, dia pula ni kan bos dia contohkan. Kan? Ataupun baru ni ada isteri saya cerita, ada orang dekat sekolah tu kan, dia warga negara Indonesia kan, dia tukang cuci lah, maksudnya cleaner lah. Okey. Jadi tiba-tiba kena tahan sebab dia punya immigration, dia punya ni lah, dia punya apa pas apa semua tu dah mati kan. Okey, dah tak update lah kan. Jadi polis tu pun kata faham lah. Paling kurang 500 kan, contohnya gitu kan. Ni jadi kita kata benda ni memang berlaku. Lepas tu bila dia nak bagi, tengok ada 200 je. Kan ada 200. 200 pun boleh tapi sorok-sorok sikit lah bagi tu. Jadi kita kata benda tu adalah rasuah. Untuk pemberi dan penerima rasuah. Kan maksudnya kita bagi untuk menolak mudarat pada kita dengan sebab dia ada jawatan. Maksud kita bagi kat dia supaya kita tak disaman ke apa, ataupun kita bagi kat dia supaya kita nak dapat tender ke apa, tapi atas nama hadiah. Maka semua tu rasuah. Okey, semua tu adalah rasuah. Maka hadiah yang sebenarnya kita bagi tak ada dasar apa-apa, tak ada tujuan nak elak mudarat ke, tujuan untuk dapat apa-apa manfaat kelebihan ke, tak ada. Memang kita bagi sungguh. Macam kita bagi kat kawan kita, macam kita bagi dekat anak-anak kita hibah tadi tu kan. Tak ada pula ni, ayah dah hibah kat engkau ni, pandai-pandailah tender tu dapat kat ayah tu. Itu rasuah tu. Itu rasuah. Okey. Ataupun ni kebetulan anak dia pegawai apa-apa ke, orang besar ke, ni ayah hibahkan rumah dekat engkau ni. Tapi kau jangan lupa projek tu yang 4.3 juta tu. Contoh. Jadi itu semua rasuah walaupun dengan anak beranak. Okey. Jadi memang asal hibah hadiah ni bagi memang tak ada tujuan apa-apa. Melainkan nak redha Allah
melainkan nak kebaikan, melainkan nak pahala dekat akhirat. Okey. Dan juga rasuah ni dia boleh jadi macam-macam. Hari ni punya rasuah bukan duit lah, dia tak ada duit transfer tak ada. Tiba-tiba apa? Package renovation rumah. Tahu-tahu siming, batu-bata apa semua sampai kat rumah dia. Kan sampai. Buat apa? Ada sikitlah renovation kat atas tu kan. Siapa? Ada orang bagi hadiah. Sebenarnya rasuah. Sebab apa? Dia dapat projek dengan orang yang dapat apa batu-bata tadi tu. Kan ada bentuk macam tu. Jadi dia tak nampak macam rasuah. Sebab orang ingat rasuah ni mesti duit. Dah ada renovation. Ada jenis rasuah ni tahu-tahu pergi umrah dia. Pergi umrah dia. Macam ni pergi umrah ni. Ada orang tajir. Kan, ada orang tajir. Dia orang tanya tu apa? Orang tu lah yang mana telah meluluskan dia punya projek dia ataupun telah sekian-sekian. Nampak? Dalam rasuah tu buat baik juga tu, main-main ke? Kan? Tapi kita cerita sebarang rasuah, pemberian untuk mendapatkan manfaat dan juga mudarat, menolak mudarat kepada orang tertentu atas nama agama sekalipun, pergi umrah ke, pergi haji ke, pergi VIP ke dan sebagainya, tetap ia dikira sebagai rasuah dan dikira sebagai berdosa besar. Okey, ar-rashi wal muttasi finnar, dalam riwayat Imam Ahmad kata Nabi, yang beri rasuah, penerima rasuah dalam neraka kedua-dua tu. Kan? Jadi kita kata satu ancaman yang sangat besarlah. Okey, kemudian hibah boleh dicabar. Hibah tidak boleh dicabar kalau semuanya jelas. Pemberian jelas, dokumen jelas, semua jelas, maka apa keadaan sekalipun tidak boleh dicabar. Tak boleh dicabar ni maksud dekat mahkamah lah. Kan sama ada syariah ke ataupun sivil, tak boleh dicabar sebab jelas. Tapi kalau tak jelas, bagi tu dekat siapa, kemudian penyerahan tu tak jelas kan, dokumen apa semua dan sebagainya, tukar nama belum tukar nama dan sebagainya lah. Maka yang tu kemungkinan besar boleh dicabar. Okey, contoh gini. Katalah adik-beradik. Katalah adik-beradik. So semua ni dapat hibah lah, ni dapat rumah, dapat apa dan sebagainya. Okey. Kemudian ada adik-beradik lain tak puas hati dekat seorang kakak dia ataupun abang dia. Maka mereka ni cabar dekat mahkamah. Maka kalau jelas ada dokumen, ada apa semua tu, pencabaran tu tak valid. Kan? Daripada sudut hukumnya tak valid, daripada sudut undang-undangnya tak valid. Sebab apa? Sebab jelas ada dokumen, ada penyerahan dan ada perkara-perkara yang melibatkan isu jelas penyerahan berkait dengan hibah itu sendiri. Okey, kemudian kita tengok pula itu umum, kemudian kita tengok pula individu. Okey, individu. Okey, jadi kita nak perhatikan kat sini. Pertama, benarkah ada hibah takaful? Kan dekat luar sana banyak orang kempen hibah takaful. Okay, hibah takaful ni maksudnya macam mana? Maksudnya ialah kita bayar, bukan bayar, maksud sumbangan kita secara bulanan tu, kita pun bayarlah secara bulanan dan sebagainya. Maka selepas tu kita akan dapat pampasan kalau berlaku apa-apa. Contohnya saya sebagai suami, saya pun buat hibah takaful. Kan? So saya letaklah penama isteri dan sebagainya. Jadi katalah contoh saya buat sumbangan bulan-bulan tu 170. Maka dia punya hibah takaful apa? 500,000. Okay? Bila saya meninggal dunia, maka automatik isteri akan dapat hibah daripada pampasan takaful. Okay? Hibah takaful dipanggil. Okay? Hukum harus. Jangan buat insurans, buat takaful lah. Okay? Jadi dekat luar sana banyak dah produk-produk yang berkaitan dengan isu ni. Dia terutama bagi orang yang mungkin dia bukanlah tak ada harta, tapi dia sekadar adanya. Okay? Sekadar adanya, kemudian dia mungkin ada apa-apa problem kan, takut pula nanti ni COVID pula lah macam-macam kan. Jadi dia pun rasa macam hilang kerja ke apa semua kan, mungkin aksiden, meninggal dunia, sakit ke apa, dia pun buat hibah takaful. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, ada syarat-syarat dia. Buat hibah takaful, bayar carumlah ataupun buatlah hibah. Dia pun hibah juga sebenarnya. Dia hibah kepada syarikat takaful uruskan. Okay, dia uruskan. Bila dia uruskan, maka berlaku kematian pada dia, maka syarikat takaful dengan pampasan yang dipersetujui, jumlah yang dia carum, ada sampai 2-3 juta kan tak? Puan-puan. Tapi bayar dia punya bulanan tu mahal lah, 300, 500 dan sebagainya. Okay? Jadi, tapi kalau kita mampu tu, suami mampu boleh buat. Ataupun isteri mampu nak buat, boleh buat untuk suami, buat untuk anak-anak. Tak ada masalah. Boleh buat, dipanggil sebagai hibah takaful. Untuk menjamin ada perbelanjaan dan dia tak terikat dengan faraid. Dia tak terikat dengan harta pusaka. Jangan nanti pandai-pandai, dengar-dengar cerita kita punya adik ipar tu isteri lah. Adik-beradik dia suami dia. Suami isteri tu, adik-beradik dia lelaki kan, meninggal dunia. Dengar-dengar cerita, abang kita tu, adik kita tu buat hibah takaful. Jomlah, itu harta pusaka tu kan. Ada berapa dapat? Dengan cerita 500,000 baru dapat. Baru masuk dalam akaun. Kan? Kita pun pergilah kan. Tak ada harapan. Kan? Tak payah. Kan? Kerana dia tidak terikat dengan faraid. Okay, tidak terikat dengan harta pusaka sebab telah diletakkan penama
telah pun dibuat hibah takaful khusus untuk isteri, maka seorang pun tak boleh ganggu kerana dia adalah hibah khusus untuk isteri. Okey, itu dipanggil hibah takaful. Okey, kemudian hibah harta bercagar atau masih dalam hutang, boleh tak? Kita ada rumah kan, teringinlah kita nak hibah kan, ada 2-3 biji rumah, ada rezeki lebih, kita pun beli apa semua kan, bukanlah mahal sangat pun, ada kondo, ada teres, macam-macam lah kan. Jadi kita pun nak serahkan kepada anak kita, tapi masalahnya masih masih berbayar. Okay. Kalau masih berbayar, mudah saja, di sana ada MRTT. Okay. MRTT. MRTT ni maksudnya adalah berkait dengan mortgage takaful lah. Okay. Reducing mortgage takaful. Maksudnya ada takaful. Sebab tu bila rumah ni kita beli dengan perbankan Islam, automatik kita akan ada takaful. Okay. Takaful tu maksudnya apa? Kalau berlaku apa-apa kepada penama, bukan penama, maksudnya tuan punya rumah tu, katalah rumah tu nama isteri, rumah tu nama suami, maka takaful akan cover. Berapa persen tu terpulang pada syarikat takaful dan berdasarkan kita punya caruman lah. Kalau kata 70%, kalau kata 80%, kan balance daripada baki yang ada tu, kita meninggal dunia, kita cacat kekal contohnya, tak boleh bekerja langsung, macam mana nak bayar rumah bulan-bulan, maka takaful akan cover. Kan itu dipanggil sebagai hibah yang berkait dengan rumah tu kalau berlaku apa-apa pada kita. Dan kita kena ingat juga, rumah ni juga ada takaful kebakaran. Okey, takaful kebakaran. Maksudnya kalau berlaku kebakaran pada rumah kita tu, takaful akan cover lah. Kan akan cover dengan sebab lintah-pintah ke apa, takaful akan cover. Itu untuk rumah lah. Cuma saya kata ni, untuk hibah ni, okey, so boleh tak hibah harta bercagar, harta yang masih dalam hutang? Jawapannya boleh. Terutama rumah yang mana ada cover daripada takaful. Sebab wajib, biasanya semua yang buat dengan perbankan Islam, tak kira lah apa-apa bank Islam, SMB ke, Sotong ke, Rimau ke, kan Gajah ke kalau ada kan jenis-jenis bank Islamik lah, maka boleh hukumnya untuk dia serahkan dengan syarat yang pemilik takaful ataupun bank tu tahu yang rumah ni bakal diserahkan ataupun hibah amanah setelah dia meninggal dunia ataupun apa kepada ahli waris. Jadi tak perlulah untuk dijual rumah tu. Tak perlulah terkontang-kanting untuk nak bahagi rumah tu berapa orang dapat. Maka boleh terus dihibahkan kepada isteri. Ini harta yang masih bercagar ataupun yang masih dalam hutang. Okey, cuma problem dia ialah satu. Kereta. Sebab kereta ni dia tak ada takaful yang cover kalau berlaku apa-apa pada kita. Dia hanya cover kereta. Sebab tu contohnya kalau katalah contoh kereta tu accident ataupun accident tu maksudnya mungkin kita meninggal dunia ke apa ke, maka tetap kita kena bayar kereta tu. Yang dia cover ialah pembaik pulihan kereta tu. Kalau kereta tu total loss, maka dia akan kira total loss lah. Kita bolehlah beli kereta baru. Tapi dia bukan cover pada kita. Jadi bila mana kita accident, kita cacat ke, kita apa ke, kita patah tangan ke, kita tak boleh kerja ke apa, tetap kita kena bayar bulan-bulan kereta tu. Jadi kereta ni masalah sikit bila kita nak buat hibah secara bercagar. Hibah ataupun kereta yang masih dalam proses pembayaran bank. Okay? Cumanya, kalau insurans dia ada cover. Tapi saya ingat saya lah, takaful belum ada lagi. Ataupun ada mungkin 1-2 yang kita kena tengok balik lah. Kena rujuk. Saya pun tak sempat nak tengok balik. Maksudnya dia akan cover kepada kita bila mana kita ni accident. Dia lain ya, personal accident tu lain. Itu memang kita ambil kalau kita ada accident tu, kita bawa kereta mana-mana pun, motor mana-mana, kalau kita accident tu untuk diri kita. Tapi kalau untuk kereta tu, kita accident dengan kereta tu, kita dapat, maksudnya syarikat takaful lansaikan bayar kereta tu sebab kita meninggal ke apa dan sebagainya. Itu tak ada lagi. Tapi insurans ada. Kan? Maksudnya kalau berlaku insiden ke apa, bukan setakat total loss kereta tu, tapi dilansaikan terus bayaran kereta tu kepada pihak bank bagi insurans. Okay, cuma saya berharaplah mungkin tengah perbincangan juga di syarikat takaful dan sebagainya, dan mungkin pun dah ada, mungkin saya terlepas pandang baru-baru ni berkenaan dengan cover yang seperti itu. Okay? Jadi maksudnya kereta susah sikit. Melainkan yang dah habis bayar tu boleh lah. Kan ada kereta yang dah habis bayar semua tu untuk dihibahkan, itu tak ada isu lah. Cuma yang masih bercagar tu ada sikit isu yang dibincangkan kat situ. Okay, kemudian pampasan takaful yang dinamakan dan yang tidak dinamakan. Okay, kita ambil satu syarikat takaful. Personal accident contohnya. Ini beza dengan hibah. Hibah takaful kita memang buat betul. Maksudnya ini memang kalau meninggal apa-apa, ada duit untuk isteri 500,000 dan sebagainya. Tapi pampasan takaful ni, kalau kita accident. Contohnya kita ambil personal accident. Maksudnya personal accident ni kalau kita accident ke apa ke, cacat kekal ke, meninggal ke apa, pampasan tu dapat dekat kita. Pampasan tu dapat kat kita orang meninggal tu. Tetapi kalau kita namakan, hibahkan kepada penama tu isteri kita. Okay, kita ambil personal accident. Maksudnya kalau accident ke apa berlaku kat kita,
Ni contoh suami lah. Sebab suami perancangan kewangan ni dia kena tu sikit. Tapi yang penting halal lah. Yang penting halal. Okay? Jadi selepas mana berlaku accident, maka akan dapat pampasan. Katalah 30,000, 70,000 contohnya. Maka dia letak penama nanti dekat syarikat takaful tu, siapa akan dapat? Letak isteri. Maka hibah tu automatik kepada isteri. Okay, hibah tu automatik kepada isteri. Siapa-siapa pun tak boleh cabar, dia tidak tertakluk pada hukum faraid ataupun harta pusaka. Tapi bila pampasan itu dia tak letak nama isteri. Dia tak letak penama tu kepada isteri. Maksudnya tak ada penama lah. Maka kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan 2019 dan juga Bank Negara Malaysia, dia punya Majlis Penasihat Syariah, maka pada waktu itu dia dibahagikan secara harta pusaka. Jelas tu. Maksudnya bila suami tak letak penama kepada pampasan takaful tu, maka dia akan dibahagi kepada secara harta pusaka. Jadi cepat-cepat bagi tahu suami. Bagi tahu suami kalau ada buat personal accident, ambil takaful ke apa dan sebagainya, maka letak pemegang amanah tu siapa. Bila letak tu kalau isteri ataupun suami, maksudnya adil lah. Kalau isteri yang ambil, letak nama suami. Kalau suami yang ambil, letak nama isteri. Maka automatik akan dapat kepada dua-dua pihak. Kalau salah satu pihak, kalau salah seorang meninggal dunia. Okey. Kemudian hibah amanah tabung haji versus penama tabung haji. Ni siapa-siapa sudah tentulah kita ada akaun tabung haji, kan? Orang faham kata pendoah lah kalau tak ada, kan? Tipulah kalau tak ada tabung haji, kan? Nak pergi haji. Okey. Tapi kadang-kadang ada orang dia pergi haji tu satu hal. Ada orang kadang-kadang dia suka letak tabung haji sebab tabung haji ada dia punya profit dia. Ada dividen dia. Okey. Jadi pada waktu itu, duit yang ada, katalah contoh ada 70,000, 80,000, pergi haji dah, tapi saja nak letak dalam tabung haji, kan? Okey. Jadi dia ada dua. Tabung haji sekarang ni mulai 2017, saya ingat saya 2018, tabung haji ada dua. Pertama, penama tabung haji. Okey. Contoh saya buka tabung haji, katalah contoh saya ada berapa puluh ribu, jadi saya letak penama. Maksudnya nanti ialah pemegang amanah. Maka pada waktu itu isteri saya, contoh saya letak nama isteri saya mesti membahagikannya secara harta pusaka. Okey, itu konsep dia. Sebab saya letak penama dalam tabung haji. Tapi mulai 2017, 2018 ada hibah amanah dalam tabung haji. Hibah amanah maksudnya bila kita berniat untuk menghibahkan duit dalam tabung haji tu, kita letak penama yang kita nak hibahkan tu. Beza penama untuk menguruskan duit tabung haji dengan penama yang kita nak hibahkan kita punya duit dalam tabung haji tu. Maka kalau kita letak penama yang kita nak hibahkan tu, automatik duit tu akan dapat kat isteri ataupun kat suami kita. Kalau kita letak dekat anak kita contohnya, katalah contoh ibu tunggal. Katalah contohlah ibu tunggal, maka pada waktu tu tak ada siapa dah, anak sulung, anak seorang je, maka ada duit sikit dalam tabung haji, jangan buat penama. Kalau penama nanti akan pergi duit tu ke Baitul Mal, akan pergi semua, boleh juga, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita betul-betul nak bagi sungguh kepada anak kita yang seorang tu, kita buat hibah amanah. Ni kena pergi kaunter tabung haji. Saya pun tak pasti boleh apply dalam TS Tijari tabung haji ataupun tidak, tapi saya rasa di kaunter lebih baiklah untuk tanya terus. Saya bukan penjual produk tabung haji. Okay. Jadi kita nak kata maksudnya benda ni ada. Kita boleh buat hibah kepada kita punya cash duit kita yang kita letakkan dalam tabung haji. Okey. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Apakah harta yang boleh dihibahkan ataupun yang tak boleh dihibahkan? Okey, kita kata semua harta yang asasnya adalah tertakluk kepada produk yang ada. Macam tabung haji dulu tak ada hibah amanah ni. Memang dia kena bagi secara harta pusaka. Maksud penama uruskan duit tu secara harta pusaka. Tapi start 2017 seperti saya sebutkan tadi, tak ada hibah amanah. Okey, so apakah harta yang tak boleh dihibahkan dan yang boleh dihibahkan, tidak boleh dihibahkan? Kalau boleh dihibahkan, semua harta yang halal, yang elok, yang bermanfaat, rumah dan sebagainya, kereta yang dah habis bayar terutamanya, maka boleh untuk dihibah. Termasuk duit ASB kita, ASB, KBSP, yang tu tak boleh hibah amanah. Sebab belum ada lagi mereka buat tentang isu hibah amanah. Yang ada ialah kena bagi secara harta pusaka. Maksudnya duit KBSP tak boleh dihibahkan. Dia hanya letak pemegang ataupun pemegang amanah. Maksudnya nanti kena dibahagi secara harta pusaka. Okey, kalau macam duit tabung haji tadi dah ada produk hibah amanah, wallahualam, sebab KBSP ni nak sampai ada akaun syariah tu pun susah. Ulama-ulama kita kat Malaysia ni berjuang sungguh-sungguh, kan, Dr. Zaharudin dan sebagainya, kan, usaha untuk nak adakan KBSP patuh syariah start 2015 ke 16 macam tu. Okey, itu pun dah satu
satu pencapaian cukup besar. Kan? Itu pun ada lagi orang tanya, Ustaz, dia ada tanya, Ustaz, kenapa tak tukar nama kita yang Islam ni secara automatik je, ada bank-bank ni automatik lah patuh syariah kan? Kita kata tak semudah itu. Kita nak usaha, nak yang halal kena usaha sikit. Maksudnya kena buat online, kan, kena pergi kaunter dan sebagainya lah. Okay? Itu soalan dia. Lepas tu yang kedua, Ustaz, KBSP ni tak nak buat keluar zakat sendiri ke? Oh, dia tanya pula kita. Nak dapat yang patuh syariah tu pun susah, nak KBSP untuk keluarkan zakat sendiri. Maksudnya yang dividen kita dapat tu tak payah zakat dah. Saya kata memang ada projek dengan PPZ di bawah Ustaz Ahmad Usni, mereka sedang usahakan untuk KBSP yang patuh syariah tu, KBSP keluarkan zakat. Okay. Sebab bank-bank dah banyak buat lah. Okay. Selain pada tabung haji dah lama dah. Bank Islam ada buat, bank muamalat ada buat, tapi kita kena apply lah. Kita kena buat sendiri lah. Maksudnya kita setuju okay, ada beberapa bank yang telah menawarkan perkhidmatan membayar zakat. Jadi begitu jugalah. Kita sebutkan tadi. Jadi dia satu usaha lah. Okay. Mudah-mudahan dia dipermudahkan. Saya dapat signal internet tak berapa stabil. Tapi suara okey ke? Suara okey sebab ada signal kata tak berapa okey. Okey. Kemudian, jika anak masih kecil, bolehkah hibah? Jadi kita sebut tadi, boleh, tapi dipanggil sebagai hibah amanah. Okay. Ada apa ni yang kita lantik lah untuk nanti bila kita dah meninggal dunia, untuk anak kita masih kecil ke apa, manalah tahu umur kita dan sebagainya, semua rahsia Allah kan. Jadi kita boleh hibahkan. Itu perancangan lah, tu perancangan yang terbaik seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okay, last. Hibah masyrutah dalam komisen. Okay, hibah masyrutah. Ini lebih kepada syarikat lah. Sebab tu siapa-siapa jadi ejen, okay, jadi ejen kepada syarikat tentu, jadi affiliate, okay, jadi ejen lah, jadi pembekal ke, jadi apa ke, kepada produk-produk pada apa tertentu. Jadi nak kita tahu bahawa komisen yang kita dapat tu, dia punya kontrak namanya hibah masyrutah. Hibah yang disyaratkan. Okay, contoh lain. Kita ibu kepada ejen tu. Dia ada datuk nenek apa semua kan. Ibu pada ejen, kita ibu, kita pegang, kita rekrut orang lain. Kita cari orang lain. Dia punya downline kita. Orang bawah kita, ada 4 orang, 5 orang. Mereka buat sale. Bila mereka buat sale, kita akan dapat komisen. Okay, kita akan dapat komisen. Masa orang bawah kita buat sale, dia jual lah produk tu, kita akan dapat komisen. Jadi komisen tu kena jelas. Berdasarkan apa? Sebab kalau kita bawa masuk, kemudian kita sampai dia punya target sale. Contoh kita dapat hari ini, katalah ibu tu berhak untuk mendapat 10% dia punya insentif ataupun komisen dengan syarat. Dia punya jualan anak buah dia tu 90% dan ke atas daripada target. Katalah target 100,000, dia dapat 90,000 ke atas. Maka layak untuk dapat 10%, ibu dia tu, kan, yang rekrut tu, dia ketua ejen tu, ketua ejen lah, untuk mendapat komisen. Kalau tak ada kontrak, tak ada hibah, dia jadi untung atas angin yang diharamkan. Itu masalah dalam MLM, multi level marketing lah. Kan, yang buat downline ada kat bawah, ada dah lah ejen bertingkat-tingkat tu, dia ketua ejen juga, tapi dia ketua ejen. Bawah tu ada ejen, bawah lagi ada ejen, bawah tu lagi ejen. Jadi macam mana pembagian komisen apa semua tu, iaitu semua perlu kepada penilaian panel syariah untuk semak satu persatu supaya dia tidak jadi untung makan atas angin. Maksudnya apa? Yang ketua ibu dia yang layer pertama, tingkat kedua tu duduk relax je kan, goyang kaki tidur, tiba-tiba komisen masuk. Dia tak buat kerja apa pun. Maka sebab tu disyaratkan dia kena buat training, dia kena ajar orang bawah dia. Banyaklah isu-isu syariah yang perlu diperhatikan. Tapi naklah kita tahu bahawa komisen yang kita dapat daripada kita jual barang apa semua melalui syarikat apa semua tu, maka dipanggil sebagai hibah, kan, hibah yang kita dapat. Okey, hibah pendeposit bank, bagaimana ia berlaku? Pendeposit bank. Pendeposit ni maksudnya kita simpan duit kat bank, hujung tahun bank bagi kita RM4. Contoh. Okey, RM4. Ada yang bagi RM3, ada bagi RM20. Itu semua dipanggil, asalnya kontrak kita dengan, akad kita dengan bank, tahu kan, kita punya simpan, dia ada KASA, current account, saving account. So kita ada akaun simpanan, ada akaun semasa. Jadi kita biasa simpan akaun simpanan lah. Jadi bila kita simpan tu, tahu tak kontrak kita apa dengan bank tu? Yang kita sign apa? Kontrak dia panggil qard, maksudnya bank pinjam duit kita. Kita letak dekat bank, bank pinjam duit kita, dengan bank memberi jaminan, bila-bila kita nak keluar duit, tak ada masalah. Tak ada pula bila nak keluar duit ni kan, tak boleh keluar duit. Bank pinjam duit kamu,
nanti lambat sikit lah baru bank bayar. Tak. Maksudnya bank pinjam duit kita, terpulanglah kalau bank Islam dia buat pelaburan halal, dia bagi pinjaman kepada orang, pembiayaan kepada orang lain ke, halal lah. Okay. Bila pada waktu tu, kita nak keluar duit bila-bila masa, tak ada masalah. Cumanya, bank dengan prihatin dekat kita sebab dia bagi kita gunakan duit dia dan sebagainya, maka dia prihatin untuk bagi kita hibah. Hibah tu yang RM3 kan, RM4 kan. Sebab akaun simpanan dia tak banyak. Tapi kalau kita pergi kepada akaun yang memang kita nak buat pelaburan, dipanggil fixed deposit lah, ataupun fixed Islamic deposit, ataupun fixed term account yang kita simpan 3 bulan, 6 bulan, kita dapat 2.7%. Itu pelaburan. Itu bentuk pelaburan jual beli. Tapi yang akaun simpan ni memang kita simpan betul. Tapi bank dengan prihatinnya, dengan sukarelanya nak bagi kita hibah. Maka itu juga dipanggil sebagai hibah. Dia tak riba. Sebab biasanya kalau kita bagi pinjam orang, ada tambahan dipanggil riba. Tapi dia tak jadi riba dengan sebab bank tak wajib nak bagi. Kalau bank nak bagi, bank bagi. Bank tak bagi pun, bank tak bagi. Tak payah bagi. Kita pun jangan berharap untuk dapat, melainkan kalau kita pergi kepada akaun yang tadi, yang saya kata 3 bulan, 9 bulan dan sebagainya tadi. Okay. Bolehkah terima hibah hadiah dari pelanggan sedangkan kita bekerja kepada satu majikan? Ini bukan rasuah. Bukan rasuah, maksud kita tak minta. Okay. Tadi beza dengan isu rasuah tadi, memang kita minta ni tolong, dah tolong ni kan, contoh gitu. Tapi yang ni kita tak minta. Contoh gini, saya bahagian akaun, contoh. Saya memang buat accounting lah, contoh. Kan? Tapi saya bukan buat accounting kan. Kata contoh buat accounting. Jadi saya ni wakil kepada satu syarikat. Maksudnya syarikat ni majikan saya. Saya bekerja lah dekat syarikat tu. Jadi saya pun carilah pelanggan apa semua. Jadi ada pelanggan nak buat accounting dengan saya. Dia pun buat semua. So bayaran yang syarikat kenakan, contoh nak buat account LHDN ke, nak buat cukai ke, buat apa semua. Katalah contoh kena RM1,000. RM1,000. Jadi dia pun bayarlah dekat syarikat. Lepas tu dia tengok kita kerja bagus. Kena kerja bagus sebab dia anggarkan dalam sebulan macam tu siap ke, 2 minggu ke, tapi berapa hari kita dah siap. Bagus betul pegawai ni, dia kata. Bagilah sikit hadiah kat dia. Contoh gitu. Bagilah RM50 ke, RM100 ke dan sebagainya. Sedangkan dia tadi dah dibayar gaji oleh majikan. Maka perbuatan seperti itu Nabi tak benarkan. Hari ni kalau kita tengok kerja swasta, kerja kerajaan, bila dia buat kerja dekat luar, dia jumpa pelanggan, customer tu bagi. Bukan rasuah, dia tak minta. Tapi bagi hadiah lah. Ramai orang ambil. Okay, ini juga antara punca saya berhenti kerja bank dulu lah. Sebab saya punya kerja memang jumpa pelanggan, jumpa customer. Kan ada program apa semua, orang bagi RM1,000, orang bagi RM500 apa semua. Saya tanya bos, kita bincang. Kata kalau ambil boleh, tapi bukan kat saya. Ambil, kena bagi dekat CSR. Untuk saluran kebajikan bank. Dia tak boleh untuk ambil peribadi. Sebab dia hulul. Hulul. Sebab kenapa? Kan bank dah bayar gaji dekat saya. Sekian amount. Saya bayar gaji untuk buat apa? Jumpa pelanggan lah. Buat kerja, buat apa semua. Tiba-tiba pelanggan bagi pula lebih kat saya. Dengan sebab mungkin saya kerja bagus ke apa, ke sistem bagus dan sebagainya. Kan? Memang bagus pun. Alhamdulillah lah masa kerja bank tu saya punya appraisal untuk naik pangkat bonus tu 95%. Itu jarang orang bank boleh dapat. Biasanya 80 lebih paling tinggi lah. Cuma nak ceritanya kita komitmen kerja sungguh. Kan? Tapi itu antara sebab lah saya tak berapa suka. Kan? Sebab ada isu kat situ. Jadi apa yang berlaku ialah kita tak boleh ambil. Sebab Nabi SAW sebut, ini dipanggil harta hulul. Man ista'malhu alaihi al-amal. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi sebut, sesiapa yang kami telah upah dia, bagikan dia satu pekerjaan, kemudian Nabi kata, faman akhadha ba'da dhalik fahuwa ghulul. Siapa yang ambil selepas itu, selepas kami dah bagi gaji pekerjaan upah tu, dia ambil masuk daripada pelanggan dengan apa semua tu, walaupun atas nama hadiah, dia tak minta, maka itu dia panggil wang ghulul, wang khianat. Ni banyak kali saya sebut kat TV ke apa semua, jangan dibuat lah. Okay? Maksudnya tak boleh buat walaupun kita kata atas nama hadiah ke apa ke. Tapi kalau sekat benda kecil, contohnya apa? Tahun baru Cina, tiba-tiba sampailah dekat kita sebab pelanggan kita Cina adalah dapat buah limau. Itu tak apa, itu benda yang simple, kecil lah. Tapi kalau bagi duit 50, 100 yang memang bagi tu atas sebab tu, maka dia jadi isu kat situ. Okay? Jadi dipanggil wang khianat, kalau boleh dielakkan. Sama ada swasta ke kerajaan, bila kita selesai isu kita, kalau kita nak ambil boleh, tapi bukan untuk peribadi kita, untuk saluran kepada syarikat, untuk buat kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Itu benda yang perlu kita tengok, perlu teliti. Sebab tu alhamdulillah lah Allah rezekikan saya untuk dalam bidang bab muamalat ni, jadi benda-benda macam tu kita jaga. Kan? Tapi ramai orang yang tak tahu. Jadi kita kata sebab tu kena tambah ilmu, kita kena belajar dan kita kena terus kita mengamalkan apa yang kita belajar, insya-Allah. Okey, so ada baki sikit lagi dalam 8 minit, saya baca soalan ni dulu.
Nanti kalau ada persoalan secara verbal, saya akan buka. Saya tengok soalan ni dulu. Okey. Ustaz, kalau seorang tu cakap, kalau aku mati, kau ambil lah barang-barang aku ni, tiada hitam putih. Oh betul, walaupun barang tu pemberian orang lain. Bagaimana orang yang beri tu klaim balik barang pemberian beliau? Okey, contoh kalau aku mati, kau ambil lah barang-barang aku ni, tiada hitam putih. Okey, betul. Walaupun barang tu pemberian orang lain. Bagaimana orang yang beri tu klaim balik barang pemberian beliau? Tak dengar lah. Tak dengar? Tak dengar suara saya, tak dengar ke? Tak dengar? Bukan Ustaz, dia tertekan tu, terbuka suara tadi. Oh, okey. So, cakap dengan orang lain, lepas tu tak dengar. Okey. Okey, so maksud kat sini, kalau aku mati, kau ambil lah barang-barang aku ni. Itu dipanggil sebagai macam amanah tu. Okey, hibah amanah lah. Tapi tiada hitam putih, oh bertulis. Dia bila tak ada hitam putih bertulis ni, itulah masalah dia yang paling besar. Secara hukumnya berlaku dah hibah tu. Okey, tapi dia tuntutan itu akan berlaku nak kepada ahli waris lah. Jadi sebab tu saya kata kalau kita nak buat hibah ni, kita dah tahu, kita dah bincang, kita dah belajar ni, maka kalau boleh biarlah bertulis. Okey, walaupun barang itu pemberian orang lain, bagaimana orang yang beri itu klaim balik barang pemberian beliau. Jadi kita kata klaim balik tadi itu yang jadi isu tu. Kalau itu kepada ibu, kepada anak ataupun sebagainya, maka dibenarkan. Kalau itu pun atas dasar sebab-sebab tertentu, bukan senang-senang boleh ambil balik, kan? Tapi kalau kita bagi kepada orang selain daripada anak, maka tidak ada hadis yang jelas menyatakan boleh ditarik balik. Maka sebab tu kita nak hibah kena fikir baik-baik. Nak hibah fikir baik-baik, nak buat hibah kena jelas betul-betul. Apa sebab kita hibah tu memang nak bagi sungguh, sebab nanti akan timbul keikhlasan itu. Kan, sebab kita rasa macam nanti nak ambil balik dan apa dan sebagainya lah, kan. Tapi kalau untuk anak, untuk cucu tadi, sebab dia ada masalah, ada kepentingan. Okay? Tapi kalau untuk orang lain ni, tak bolehlah untuk kita nak ambil balik. Jadi sebelum buat hibah, kena fikir betul-betul. Itu maksud dia. Kalau ada, okay. Bagaimana mak dah siap letak nama pada anak-anak dan akan dapat lepas dia meninggal, dalam masa yang sama, bolehkah anak-anaknya pula terus hibah kepada anak-anak cucu mak sebelum mak meninggal? Sebab persediaan kemungkinan anak meninggal dulu sebelum mak. Boleh? Tak ada masalah. Yang penting dokumen penyerahan hibah tu dah berlaku betul-betul kepada anak, maka selepas tu anak pula serah kepada anaknya, cucunya. Boleh, tidak jadi masalah, dan itu perkara yang diharuskan. Tapi itulah sebab saya sebut, pastikan dokumen lah. Maksudnya dokumen tu bukan sekadar mulut macam serah tanah, macam apa, tak. Kalau boleh tukar nama, benda-benda gitu jelas berlaku, dan kemudian mudah-mudahan dipermudahkan dan insya-Allah memberikan pahala. Baik. Dalam tiap sejarah di hibah mana boleh daftar dan okey. Makcik saya bujang nak hibahkan rumah, harga rumah 100k, tapi dia memberi harga 300k tapi bersyarat dengan bayar 1k setiap bulan. Kalau dia meninggal 1k serah pada mana-mana masjid sehinggalah cukup 300k. Macam saya beri, apa pandangan Ustaz Prabat? Sebab nak beli saya belum mampu. Okey, bagus. Ini dipanggil sebagai separuh hibah, separuh bayar. Okay. Ini bersyarat lah juga. Ini termasuk dalam hibah bersyarat. Maksudnya hibah 300k, 300k lagi tu kena bayar bulan-bulan RM1000. Kemudian disyaratkan pula kalau dah meninggal, dia meninggal dunia nanti, maksudnya apa 1,000 tu, 1,000 sebulan tu, itu untuk kesinambungan lah kepada makcik tu, dia nak makan, nak minum, nak bayar bil elektrik, apa benda semua tu, kan. Itu maksud dia untuk perbelanjaan harian. Maka bila dah meninggal pula serah pada mana-mana masjid sehingga cukup RM300k, 1,000 sebulan, 1,000 sebulan dan sebagainya. Maka itu dikira sebagai hibah amanah dan bersyarat. Satu lagi dikira sebagai hutang kepada pihak masjid ataupun tempat yang sepatutnya selagi mana belum lansai. Kan? Baguslah, alhamdulillah, itu cara yang terbaik, tapi pastikan benar-benar kita lakukan tanggungjawab kita kalau seperti tadi itu. Jadi hukumnya harus dibenarkan. Okey. Okey, ada persoalan secara verbal? Silakan. Kalau ada. Okey, Assalamualaikum. Silakan. Macam ni, ada satu company tu, dia klikkan satu position untuk staff dia, customer entertainment officer, kan. Okey. So dia tugasan dia macam melayan lah, macam staff-staff yang mana dia deal, ajak makan apa semua tu, belanja apa semualah, kan. Bila dia ada deal dengan company tu, so dia bawa makan-makan, staff yang special ni, dia bawa makan ke, lepas tu dia bagi hadiah, macam selalunya dia bagi makan, Ustaz. Jadinya macam sekiranya kalau kita ikut makan sekali, maksudnya macam mana ya, boleh ke macam tu, Ustaz? Kalau staff yang berkenaan tu, dia pergi, dia meraihkan
meraihkan ajakan daripada staff entertainment tu, tak dikirakan rasuah juga ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Faham tak Ustaz? Soalan Kak Syida. Pertama sekali, dia staff tu maksudnya bukan staff berdasarkan komisen, tapi dia staff dibayar gaji oleh syarikat. Ya, staff Betul. staff tu dia ada posisi khas dalam company tu untuk Ada. untuk Dia customer. memang ada company yang menjadikan satu staff tu untuk entertainment. Dia bagi Ya, duit ya. untuk entertainment untuk Okey. urusan. Yang tu Tapi kan. boleh ke kalau macam kita meraihkan, maksudnya kalau bila dah deal satu projek tu, okey jom kita pergi makan. Dia dapat projek tu, jom kita pergi makan. So dia hadiah tu tak ada lah, tapi dia melayan tu dengan makan-makan lah kan. So itu tak kirakan rasuah Ustaz? Okey, kalau macam tu, kalau tak disyaratkan daripada awal, maksudnya kalau dapat ni kena buat makanan. Contohnya kan, awak kena sponsor staff untuk yang tu tak dikira sebagai rasuah. Okay, so maksudnya kalau manfaat itu dia punya staff daripada yang dapat ataupun ada, kita yang staff daripada syarikat pun datang, maksudnya meraihkan satu JV lah, joint venture antara satu syarikat dengan syarikat, maka itu hukumnya diharuskan. Makan malam macam tu tidak jadi masalah. Yang masalahnya bagi personal. Ni sebab awak uruskan, ni ambil 1,000. Kan, ni ambil apa untuk awak lah, bukan untuk syarikat, untuk apa, bukan, untuk awak. Yang tu problem. Jadi tengok duit tu ke siapa, dan kemudian dia ada beberapa isu. Pertama, kalau dia tu memang makan komisen, dia tak jadi masalah sebab majikan dia tak bayar gaji kat dia. Maksudnya kalau awak boleh deal dengan close mana-mana customer, awak akan dapat komisen, ikutlah nak makan ke apa, itu atas dasar dia punya komisen. Itulah gaji dia daripada komisen. Yang tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya bila awak dah dibayar gaji oleh majikan, tiba-tiba awak ambil lagi daripada. Itu jadi isu tu. Itu satu. Yang kedua ialah bagi secara direct kepada orang yang menguruskan tu. Yang tu jadi problem, tapi setakat buat makan sebagai penyertaan kita di antara dua syarikat, kerjasama kita, close deal kita, itu tidak jadi masalah. Wallahualam. Ada soalan lain? Ustaz, yang hibah yang macam hibah yang duit simpanan kita dalam bank tu walaupun sikit, kalau kita tak pasti bank tu guna Kenapa duit mention walaupun sikit? betul. Dia kalau bank yang kita macam was-was dia guna duit tu untuk pelaburan ke apa ke tu, halal ke haram, macam mana kita tak tahu, macam mana Ustaz? Kalau perbankan Islam automatik halal semua. Kalau mana-mana bank perbankan yang Islam lama automatik. tu Ustaz. Ya? Lebih yang dulu-dulu tu lah, macam Maybank yang dulu ke, masa tu belum ada Islamik lagi kan, macam zaman dulu. Okey. Kalau yang macam dulu tu, kita kata waktu tu kita tak ada. Kan sebab perbankan Islam 1983. Kan sebelum tu macam-macam lah perbankan konvensional, beli rumah konvensional. Yang tu waktu kita tak ada. Tapi sekarang kita dah ada kemudahan, maka kalau boleh, bukan kalau boleh, wajiblah kita sebagai individu Muslim untuk letak kepada akaun tu patuh syariah. Maksudnya akaun perbankan Islam. So mana-mana perbankan Islam lah. Bank Islamik ke, Bank Islamik ke, Bank Muamalat ke, BSN ke dan sebagainya. Maka kita letak kat situ. Okay? Jadi maksudnya ialah was-was yang sebelum-sebelum ni tu kita dikira sebagai dimaafkan kerana waktu kita tak ada. Tapi kalau sebagai kita nak cleansing sikit-sikit, itu lebih baik. Contohnya dulu-dulu kita letak duit apa semua, ada sikit-sikit dia dapat daripada keuntungan apa, kita nak infakkan sedekah sikit, itu pun lebih baik. Berdasarkan kita tak tahu exact punya figure berapa jumlah dia, tapi kita cuba, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau tak infak tak apa pun tidak jadi masalah sebab waktu tu kita belum ada perkhidmatan berkait dengan perbankan Islam. Macam KBSP lah, orang tanya KBSP sebelum 2015. Macam mana kira-kira dia? Tak ada. Bismillah. Waktu tu tak ada lagi syariah. Tapi kalau ada orang, dia ada duit lain lebih ke, dia nak juga infak. Nak cleansing, nak cuci duit dia daripada KBSP yang sebelum ada patuh syariah. Silakan, tak ada masalah. Maka bila dah ada patuh syariah, dia pun masuk, maka tak perlu lagi untuk cleansing ke apa sebab waktu dulu belum ada, sekarang dah ada patuh syariah. Jadi konsep maksudnya istilahnya kita kata al-Islamu yajibu ma qablah, kan? Islam menghapuskan dosa yang sebelum itu yang kita tidak ada pada waktu itu. Itulah konsep dia. Wallahualam. Sebab konvensional ni insurans je dah 200 tahun dekat Malaysia ni, bertapak insurans konvensional. Kan kalau perbankan tu pun dah 100 tahun lebih. Jadi kita kata alhamdulillah hari ini dengan kemajuan ke apa, ada sistem yang lebih baik yang Islamik, mudah-mudahan rezeki kita dan kita dah buat yang terbaik insya-Allah. Itulah. Okey, ada satu soalan lagi. Ada soalan last dekat chat. Terakhirlah. Nak tanya sikit, kalau misal kita ni pakar dalam perubatan, kita bekerja dengan orang, kita bekerja dengan universiti, tetapi macam kata company perubatan meminta kita punya
pendapat ataupun apa benda dan dia akan membayar kita sebagai advisor kepada dia, pada masa yang sama kita adalah pensyarah di ni. Tapi kita buatkan benda ni di luar masa. Adakah kita dibenarkan mengambil yang bayaran daripada syarikat yang meminta kita ni? Apa insiden macam mana? Cantik. Satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya secara undang-undang tak boleh. Secara undang-undang tak boleh. Sebenarnya ramai pensyarah-pensyarah yang mana dia buat syarikat JV dengan kawan dia buat tu, sebenarnya secara undang-undang tu ada beberapa isu berkait dengan undang-undang. Tapi kalau memang industri sendiri membenarkan, tidak jadi masalah. Contoh saya bawa penasihat syariah. Penasihat syariah ni ramai daripada doktor-doktor yang memang kerja dekat industri. Dia pensyarah. Jadi lepas tu dia hire. Itu sebagai dia dipanggil sebagai apa? Dia punya kredit lah. Bila dia kat luar dia ada tugasan apa semua, tapi tidak mengabaikan dia punya berkait dengan industri dia. Maka bagi saya wallahualam yang paling terbaik ialah kalau dia nak pergi dekat luar, tapi jangan sampai mengganggu kerja hakiki dia. Jangan waktu patut pergi mengajar pun dia duduk sibuk buat tu juga kan. Maksudnya kalau tak mengganggu kerja hakiki, maka dia diharuskan. Cuma daripada sudut undang-undang ada sikit isu lah berkenaan dengan perkara tu. Dia berkait dengan COI, conflict of interest lah. Dia isu kat situ. Takut bimbang ada perkara-perkara yang terlebih kat sini. Cuma kalau kita dapat handle elok-elok, kita buat kerja hakiki syarak dekat luar, kita sebagai advisory ke untuk perubatan ke apa, hukumnya harus untuk kita ambil bayaran tu, sebab luar daripada kerja hakiki kita, tak ada kaitan dengan kita punya pensyarah ataupun belajar tu. Memang kerja lain daripada yang tu. Macam seolah-olah macam part time lah, maka hukumnya harus. Macam contoh gini lah, seorang kerja ni dia kerja sebagai kedai makan. Kan kedai makan tu contohnya dekat restoran ke mall ke apa, contohnya 9 sampai pukul 6. Lepas pukul 6 tu dia nak buat kerja lain, tak pulang, tak ada masalah. Kan dia berhak untuk mendapatkan part time ataupun apa, dan hukumnya adalah harus. Itulah konsep dia. Okey, terima kasih Ustaz. Tapi lagi satu Ustaz, kita dalam kita punya sebagai pekerja kerajaan, dia ada peruntukan allowance keraian. Jadi maka kita dapat banyak juga allowance keraian tu. Tugasnya ialah untuk diraikan. Benda kita gunakan untuk raikan. Tapi kalau orang tak gunakan duit tu setiap bulan tu untuk meraikan, dia gunakan sebagai diri dia tu, meraikan dia dan keluarga dia. Jadi macam mana tu? Dia melakukan betul ke salah? Sebab dia dalam dia punya gaji memang ada allowance keraian. Betul. Okey, cuma nak kena jelas, allowance keraian ni memang nak kena buat majlis ataupun sebenarnya dia boleh ambil sebagai allowance plus dia, tambahan saja. Itu saya tak tahu sebab dia punya perkataan ialah allowance keraian. Betul. Saya ingat dia sebenarnya termasuk contoh gini sebab seorang kerajaan dia akan ada allowance yang pangkat, contoh jurusa ke apa, dia punya allowance kenderaan, ada allowance rumah, ada allowance apa kan. Jadi itu sebenarnya tambahan plus kepada gaji dia. Sebab dia tak masuk kepada basic gaji dia, sebab bila masuk pada basic gaji dia lebih besar. Contoh menteri gaji 20,000. Lepas tu ada allowance keraian, ada allowance apa. Itu semua benda yang dia boleh ambil, hukumnya harus. Cuma dia tak termasuk daripada figure gaji yang sebenar, tapi dia tambahan. Jadi bagi saya sebenarnya dia tak termasuk untuk misi buat majlis ke apa tak. Dia memang untuk kita lah. Untuk kita sebagai tambahan allowance kita, bila kita dah berkhidmat, kita dapat A, B, C, D. Allowance rumah, allowance kereta, allowance apa dan sebagainya. Jadi itu semua harus untuk kita ambil, untuk kita nikmatilah family dan sebagainya. Okey, last. Saya ambil saran akhir. Suami hibah kepada isteri, tapi isteri meninggal dulu, suami boleh ambil semula tak duit tu? Okey. Jawapannya tak boleh. Sebab bila dah hibah pada isteri, semua tu hak dia, yang isteri tu kena bagi secara harta pusaka. Sebab kita dah pindah milik melalui hibah, maka hasil semua duit yang ada pada isteri tu mesti dibagikan secara harta pusaka, melainkan kalau isteri kata, ni abang hibah pada saya terimalah semua. Melainkan kalau saya mati pula, saya hibahkan balik kepada abang. Yang itu okey. Itu dia jadi dua hibah lah. Kan? Tapi kalau dia tak sebut apa, maksudnya dia akan jadi harta pusaka. Maksudnya bila harta pusaka, anak apa semua tu akan dapat, dan kemudian suami akan dapat lah dia punya bahagian. Kalau dia tak ada anak, 1/2 lah. Kalau ada anak, 1/4. Jadi 1/4 daripada, katalah contoh 50,000 ataupun saya ambil mudah, 10,000,
maka 1/4 dia akan dapat 2,500 macam tu. Yang lain semua kena faraidkan kepada waris yang berhak. Macam raya Cina ada penduduk yang bawa ampau makan minum masa kami tengah bertugas, katanya kalau tak ambil nanti dia orang tak ada ong, dan katanya bukan rasuah dia. Okey, kalau itulah isu ong tak ong ni dia lah kan, sebab tu nombor 4 tu dia kena letak 3A, dia tak letak nombor 4 sebab dia pada sudut feng shui lah benda kan. Itu dia punya hal lah. Cuma dia kata hadiah yang dia bagi selagi halal lampau apa semua tu boleh ambil. Sebab itu sebenarnya dia bukanlah atas dasar bila kita dah buat tu, dia problemnya kita buat, dia terus bagi kat kita. Itu yang jadi isu khianat tadi. Tapi dia ingat kat balik, sebab tahun sebelum ni dia pernah bantu kita, dia pun hantarlah hamper ke apa untuk rakan-rakan pejabat ke apa. Itu hukum harus. Itu hadiah yang umum lah. Okay, itu hadiah yang umum. Okay, last meraihkan tu up to the person, tak adalah wajib meraihkan. Betul. Itulah cerita dia, kita kata. Maksud memang betul keraian kan. Ada elang rumah, ada elang itu dan sebagainya. Maka itulah sebab kadang-kadang syarikat swasta pun buat macam tu. So, maksudnya dia bagi basic, dia tak nak basic tinggi sampai 45,000, maka dia bagi basic 3,000 tapi ada allowance OT, ada allowance apa, ada allowance kalau awak chief target apa ke dekat awak punya kedai ke apa, awak akan dapat allowance ni. Jadi benda tu harus, tak ada masalah. Kita kejar, kita buat, maka kita dapat, maka hukumnya halal. Wallahualam. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya pun tak tahulah apa yang kita nak sambung untuk next ni. Nanti saya tengok bincang-bincangkan sebab terlalu banyak isu-isu berkaitan. Saya serahkan balik kepada Kak Liza. Aku kali Haza, saya serahkan balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Maaf tak dah terlebih masa Ustaz 9 minit. Jadi terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida, terima kasih Kak Liza. Sama kita ya. Ya. InsyaAllah kita off-kan ya Liza. Terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dah. Cuba masuk. Syida ada sihat? Alhamdulillah sihat dah. Apa dia Kak ibunya? Masuk Syida punya Facebook, nak tengok melalui Facebook tak dapat. Tak ada dapat ni. Kan ada Liza ke siapa letak kat situ kan, boleh ikuti melalui Facebook, katnya tekan Syahira letak. Syahira masuk, tekan kat situ, keluar benda tu, anda Syida punya Facebook tapi tak keluar ni. Lain ada saya boleh je ibunya? Saya boleh tengok tak Ustaz? Lain Kak Nya tak okey kot. Agaknya masa Kak Nya saya buka boleh je. Okey. Lain tak okey tu rasanya. Kalau lain tak okey dia tak keluar gambar. Itulah tak keluar gambar lama tu, kita kata cepat-cepat masuk Zoom. Okey, terima kasih. Thanks. Terima kasih semua. Terima kasih. So, saya engkau pergi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Kak Pa. Okay, jumpa lagi tomorrow.